أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami daripada barisan kru produksi rancangan Tanyalah Ustaz mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikan kita di dalam bulan Ramadan yang lalu. Alhamdulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kepada kita keizinan untuk bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dan dalam masa yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengizin dan memilih kita di antara kalangan jutaan masyarakat yang berada di bumi Malaysia ini untuk berada bersama-sama di dalam taman-taman syurga menerusi rancangan bual bicara agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru di dalam Istimewa Syawal. Alhamdulillah. Sidang penonton sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam edisi 18 Mei 2021 bersamaan 6 Syawal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mencambahkan lagi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita sedang lagi berada di dalam suasana seronok meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah. Dan kepada sidang penonton sekalian, di samping kita meraihkan kegembiraan ini, jangan kita lupa untuk mematuhi prosedur operasi standard yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di dalam usaha kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia khususnya. Mudah-mudahan dengan disiplin yang kita tunjukkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kembali wabak COVID-19 ini daripada bumi Malaysia seterusnya di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama bincangkan, dan alhamdulillah pada hari ini kita akan bincangkan satu topik yang cukup penting untuk sama-sama kita pelajari dan fahami, iaitu berkaitan dengan amalan tidak sunnah di hari raya. Kemungkinan pada hari ini kita mungkin merasakan suatu amalan yang kita lakukan itu boleh jadi satu sunnah. Rupa-rupanya amalan itu bukanlah satu benda yang pernah diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun daripada kalangan para sahabat baginda. Jadi itu yang kita akan sama-sama pelajari pada pagi ini, dan bagi menjawab setiap persoalan yang diajukan oleh sidang penonton sekalian, bersama dengan kita pada pagi ini salah seorang ahli panel yang cukup hebat, yang cukup tersohor namanya, merupakan salah seorang idola saya, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ustaz Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segak Ustaz. Segak. Macam kita matching Ustaz ni. Itulah kalau alhamdulillah. Tapi Cak macam nak buat pengumuman tau. Oh masya-Allah. Menyimpan muka besar raja-raja. Tapi kita dah dengar dah itu Ustaz. Tapi apa-apa pun selamat raya lah Cak. Selamat raya Ustaz. Selamat raya mak saya batin. Ustaz raya ke mana Ustaz tahun ni? Tak pergi mana lah sebab kita memang kampung sini aja kan. Allah kita raya di sini aja lah dulu. Tunggu line clear. Masa tunggu COVID reda, dah kita dah boleh merentas negeri, kita pergi lah. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar Allah SWT mengangkat semula wabak COVID-19 ini agar kita mampu lagi untuk merasakan nikmat berhari raya seperti mana sebelum-sebelum ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasalah, kalau kita ni nak meneruskanlah perbincangan kita pada pagi ini dalam Istimewa Syawal, membincangkan topik yang bagi saya cukup penting Ustaz. Betul. Sebab kita selama ini kita mengamalkan sesuatu, kadang-kadang ada benda yang kita tidak tahu daripada mana dalil dan juga dasarnya. Jadi Ustaz, sebagai pengenalan awal ni, boleh tak Ustaz terangkan kepada kita semua, kepada kami semua, berkaitan dengan amalan sunnah, amalan yang tidak sunnah di hari raya Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada saudara Da'i Luqman yang saya kasihi.
comel lah ni bila pakai baju Melayu Masya macam Allah. pengantin pun ada. Jangan Ustaz sebut. Didoakan ibu ayah, para penonton di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan peliharaan. Semoga sebulan lepas yang kita telah berpuasa, sekarang kita di Syawal kan, segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga puasa kita puasa yang berbaloi. Saya nak ambil sikitlah mukadimah Cak. Pak Hamka sebut puasa ini umpama ladang. Ladang, Allah bagi ladang, setiap seorang dapat 30 ekar. Kalau orang tu rajin, tengok banyak mana dia tanam. Ada juga orang yang dapat 30 ekar tanah, tapi dia tanam 2 batas saja. Rugi ya? So kita akan lihat apa hasilnya di hujung. So kita dah masuk Syawal, kita nak, boleh tak kita nak kekalkan momentum kebun kita yang 30 ekar tu subur? Jangan pula tiba-tiba tak pi siram, tak bau baja, kan tak pi semua ubat, cakap Kedah pula, tak pi semua ubat apa, ubat-ubat serangga. Jadi rosak tak kebun tu? Rosak. So bulan Syawal adalah bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan supaya kita bergembira. Tu celebrate lah Cak. Untuk bergembira. Tapi bergembira dalam Islam ni dia ada batasan. Ada maksudnya ada yang boleh, ada yang tidak boleh dilakukan. Sebab itu hari raya ini adalah merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kejayaan kita berpuasa 30 hari. Seperti mana ulama sebut, dia kata Aidul Fitr al-Mubarak ba'da ayyamin ma'dudah min as-siyami wal ibadat fi syahri Ramadan al-Karim. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu sya'airun muayyanatun yastaqbilu biha al-Aid. Maksudnya setelah sebulan kita berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal ada cara baginda menyambut Syawal ni. Ada cara. Ada cara Nabi akan sambut ni supaya kita juga belajar macam mana Nabi sambut hari raya ini supaya Syawal kita ni berbaloi atau Syawal kita ni tidak terlari daripada landasan yang dibenarkan oleh syarak. Kalau nak kira Cak, kita tahu dah kot apa-apa yang sunat kita buat di hari raya ni. Pertama sekali, besok tu nak raya, kita dah tunggu depan TV. Tunggu pengumuman daripada penyimpan besar Moho Raja-Raja. Jadi kita akan tunggu pukul 8, tunggu apa pengumuman. Kalau pengumuman besok raya, so kita dah boleh start takbir raya dah. Oh, betul tak? Dengan ghurubi syams, dengan tenggelam matahari kita dah boleh takbir raya. Kalau kita dah dengar besok dah diumum besok raya. Kita nak sebut apa? Alhamdulillah. Ya Allah, terimalah ibadat kami sebulan puasa ini ya Allah. Jangan pula besok raya, yeay. Happy. Itu lebih happy. Yeay terus, besok happy. Dan sejurus daripada itu, hendaklah kita bertakbir. Bertakbir raya. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 185 surah Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Semoga kalian sempurnakan bilangan puasa itu sama ada 28, 29 atau 30 hari. Lalu bila selesai puasa bilangan itu selesai, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lalu bertakbirlah memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas hidayah satu bulan yang Allah beri kita hidayah untuk berpuasa. Hidayah Syak sebulan. Kita boleh solat berjemaah di masjid, boleh bertarawih, boleh berwitir, boleh beriktikaf, boleh berqiyam. Semua itu hidayah. Allah beri petunjuk. So ya Allah, terima kasih satu bulan tu amalan saya solid. Solid amalan saya. Memang iman sedang increase, tengah mencanak naik. Betul kan? Betul, Ustaz. So setelah itu saya sambut raya dengan bertakbir. Cuma takbir raya ni kita tunggu pergi masjid pun nak takbir je. Oh, kadang-kadang betul, Ustaz. Kat rumah dia tak mau, dia senyap macam pasang TV je. TV takbir kan. Patutnya suami, isteri, anak-anak isteri sambil kacau apa ni rendang boleh bertakbir sambil menyiapkan juadah-juadah untuk besok pagi, boleh bertakbir anak-anak. Cuma saya sarankan juga kalau boleh malam tu kita kumpul anak beranak. Buat doa selamat, bertakbir, hidupkan. Solat berjemaah di rumah. Jadi hidupkan. So kalau tak menepati sunnah lah. Tidak menepati sunnah. Itu satu. Keduanya, malam tu kita dah tidur awal, kita dah siap-siap tidur. Jangan pula besok pagi kita tak pergi subuh.
Kita tak bangkit subuh. Ada orang terlajak subuh sebab malam tadi sakan duk pulun makan, duk pasang langsir, duk pasang itu, duk pasang lampu lilak, main merecun apa semua walaupun tak boleh. Bahaya. Jadi besok tu dia tak bangun liat dah. Allah. Dah jadi macam mana nak kata Cak? Jadi macam ujian besar untuk dia. So, subuh pun bangun lambat, jangan pergi masjid, subuh pun dah lambat, dah tak ikut sunnah dah. Lepas tu besok pagi tu pula, kita dah lah nak pergi solat raya. Cuma solat raya kalau di negara Arab ni, dengan naik matahari waktu syuruk, tuan-tuan dengan naik waktu syuruk, orang Arab daripada syuruk tu 15 ke 20 minit dia dah semayang dah. Saya kira-kira dalam 7.30 macam tu lah. Kalau di negara Arab, kalau kita ikut orang Arab punya solat, 7.30 dah solat raya. Tapi kita solat raya 8.30. Ada yang 8.30, ada yang lajak lagi pergi 8.45. Ada juga yang terlajak pergi 9. Sebab imam atau Bilal akan tengok kat luar dekat kaunter zakat. Orang duk beratok lagi bayar zakat tu. Betul, Ustaz. Nak ambil sunat tu. Padahal sebulan kita puasa. Memang Tok Bilal apa ni amil zakat di situlah duduknya. Masa tu tak nak pula bayar. Pagi tu baru berebut. Ustaz ada pengalaman just untuk sharing kan. Pada 2 tahun lepas kan 2020 kita tak boleh ramai-ramai solat kan 2019. Tanya dengan Tok Bilal, apa ni dah boleh solat belum? Tu orang duk beratur ramai Ustaz. Lepas tu kena bagi tahu sekali lagi ni. Kena bagi tahu sekali lagi suruh bayar zakat. Bukan, sebelum kena bagi tahu dekat masjid siapa-siapa belum bayar zakat sebab bagi peringatan lah sebab ada orang bila solat raya saja tak boleh bayar zakat dah. Zakat tu jadi sedekah, dia kena bayar juga. Jadi sedekah lah jadinya. Bagi tahu, ramai yang keluar. Ada yang keluar ada yang keluar ni pengalaman cerita dengan Amil ni, dia keluar, dia sampai dekat kaunter, dia kata, "Saya nak bayar zakat." "Berapa orang, cik?" 5 orang. Saya, anak isteri saya dengan anak-anak saya, isteri saya. Kami 5 orang. Anak 3 orang, saya suami isteri. 5 orang. Okey, 5 orang. Kalau seorang RM7, jadi RM45. 35. RM35. RM35. Dia minta maaf, saya tak bawa duit. Boleh tak pinjam tuan? Boleh tak pinjam duit Amil kejap? Nanti saya balik solat saya ambil. Dia tak prepare pun. Siap pinjam duit Amil nak bayar zakat. Masya Allah. So satu, kita kenapa sebulan kita boleh terlepas padahal ulang alik kita sebut kan. So tidak sunnah lah begitu jadinya kalut. Lepas tu ada pengalaman juga Cak. Saya bagi tahu dekat Tok Bilal. Tok Bilal, ni yang abang-abang Bangla, Pakistan semua ni dia bayar zakat tak? Dia kata, entahlah Ustaz. Kena cakap ni. Panggil seorang yang memang jemaah kita jemaah tegar ni, yang Bangladesh boleh cakap bahasa Melayu kan. Boleh cakap yang faham bahasa Melayu, kata, "Bye, sini mari, you bagi tahu sama you punya kawan-kawan, sudah bayar zakat belum?" Dia pun cakap bahasa Bangladesh. Berebut keluar nak pergi bayar pula. Masya Allah. Jadi, begitulah maksudnya saya nak beritahu, zakat tu kita bayar siap-siap. So, pagi tu kita pergi solat raya. Kalau boleh solat raya, Nabi SAW sebelum bersiap-siap, sebelum pergi solat raya, Nabi mandi. Mandi dulu. Takkan pagi raya tak mandi. Betul, Ustaz. Lepas tu kita strategikanlah kalau anak 8 orang berebut bilik air 2. Berebut mandi. Kalau boleh subuh tu, bangun subuh tu dah mandi dah. Subuh tu dah mandi siap dah. Niat mandi solat raya. Tak apa. Lepas tu kita pergi solat. Lepas tu kita get ready nak pergi solat raya. Solat, mandi sunat. Mandi sunat nama dia. Keduanya pula, masa kita nak sebelum keluar, Nabi akan makan tamar. Kita sunat makan. Ramai yang pergi solat raya tak makan. Jadi tak sunnah lah. Sunnahnya baginda Rasulullah SAW makan dulu. Makan. Apa yang ada, makan jamah dulu. Ada. Sebab itu kita pun solat raya 8.30 kan. So kita bolehlah minum kopi sikit, makan ketupat, jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat. Nanti memulas pula sebab perut kan. Jadi lapik perut dulu. Sarapan sikit. Jangan pulun kan. Sarapan sikit. Lepas tu siap-siap. Baru pergi. Baru pergi solat raya. Dia berbeza dengan solat raya Aidul Adha kita pergi tak makan. So Nabi SAW pergi pula jalan kaki. Ini salah satu sunnah orang kita tak berapa nak buat lah, jalan kaki pergi masjid. Yang pergi jalan kaki ke masjid ni Bangladesh, orang Bangla, abang-abang kita daripada Bangladesh, abang-abang kita daripada Indonesia. Mereka yang berjalan kaki daripada rumah-rumah mereka kan, daripada kongsi berjalan kaki pergi ke masjid. Kita rumah sebelah masjid pun naik kereta. Masya Allah. Nak pahala sunnah. Kalau nak pahala sunnah, rumah kita dengan masjid kalau 500 meter, 300 meter, 200 meter, jalan kaki lah dengan anak isteri kan. Jalan kaki. Kalau cuaca elok, kadang-kadang hujan apa semua kan, kita tak nafikan lah perlukan kenderaan. Tapi kalau cuaca elok, jalan kaki lah pergi. Nabi jalan kaki pergi masjid. Satu. Kemudian, sepanjang Nabi berjalan tu, Nabi akan bertakbir. Oh, takbir raya. Takbir raya bukan sibuk selfie tau. Sibuk selfie, update gambar selfie. OOTD Ustaz. Nabi bertakbir sepanjang jalan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
walillahil hamd. Dia akan takbir, takbir, takbir. Tapi kita pun boleh takbir macam tu. Kita boleh pilih macam mana kita nak bertakbir. Tak semesti macam dekat masjid kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semputlah nak jalan, nak bertakbir macam tu. Jadi kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu saja. Sudah cukup. Yang penting bertakbir. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nabi akan keluar satu lorong, lepas tu balik lorong lain. Jalan tu datang, satu jalan ni, balik lagi ke jalan lain. Itu sunnah. Kita tak buat. Kan kita dah rugi. Kan datang daripada lorong ni, balik lorong lain. Sebab apa? Masa datang lorong ni, saya jumpa orang lain. Masa balik jalan lorong ni, saya jumpa orang lain. So, automatik, kita sudah jumpa ramai orang pada pagi raya. Itu sunnah Nabi SAW. Kemudian, sebelum tu, Nabi nak keluar rumah, Nabi akan pakai cantik-cantik. Pakai baru kan. Pagi raya, pilih pakai yang paling cantik, paling indah di mata. Kalau boleh, pakai juga harum-harum. Jadi perhiaskan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ini di antara persiapan yang perlu kita buat. Tak payahlah pergi masjid. Kita kata pergi masjid ni, apalah pakai-pakai cantik sangat ni. Nabi pun pakai compak, Nabi pun pakai baju bertampal. Kita ni salah faham. Pernah sekali sahabat tengok Nabi pakai baju bertampal. Takkan sepanjang hayat Nabi itu Nabi pakai baju bertampal. You are giving bad perception about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi suka cantik, Nabi indah, Nabi lawa. Nabi pakai lawa cantik-cantik. Dan kemudiannya, mengikut pendapat para ulama, sebanyak Nabi solat raya ni, kan solat raya puasa kefarduan puasa ini adalah pada tahun kedua hijrah ketika Nabi setelah berhijrah ke Madinah kan. Jadi itulah kali pertama Nabi buat solat raya. Aidul Fitri kan. So Nabi buat di mana? Nabi buat di kawasan lapang. Nabi buat di kawasan lapang. Nabi akan keluar dan solat di kawasan lapang. Satu-satunya solat yang dihadiri oleh lelaki, perempuan, tua, muda. Dan diharuskan juga wanita uzur pergi solat raya. Dia tak solat tapi pergi masjid, duduk sebab itu dia buat di kawasan lapang. Oh, betul. Dia buat di kawasan lapang. Jadi orang perempuan yang uzur dia datang duduklah belakang. Ada satu kawasan dia orang uzur, dia duduk. Dia sunat datang dengar khutbah dan juga bersalam-salaman, bertanya khabar antara satu sama lain. Sebab itu adalah syiar. Dia begini, Cak. Dia Cak pula. Boleh, Ustaz. Boleh. Dia dua benda. Pertama sekali dalam Islam ni dia ada syariat. Syariat bila jamak dia jadi syara'i'. Satu lagi syiar. Jamak dia sya'air. So syiar ialah yang kita solat ramai-ramai, pergi haji ramai-ramai, pakaian orang Islam itu semua syiar. Kita ada bangunan tinggi, KLCC. Semua itu adalah syiar. Syara'i' ialah syariat. So dua-dua ini mestilah seimbang. Sebab itu Nabi SAW bila buat satu benda tu, dia ada unsur-unsur syariat dalamnya dan ada unsur syara'i', syiar Islam. So kita keluar bersolat, Nabi akan berkhutbah dan kita kena ingat juga solat raya ini dia bermula dengan khutbah. Dia bermula dengan solat. Solat dulu, Ustaz. Solat raya ni dia bermula dengan solat, khutbah kemudian. Berbeza dengan solat Jumaat. Khutbah dulu, solat kemudian. Ada yang pergi lambat masjid. Sampai-sampai masjid pagi raya ni. Pagi raya sampai lambat, imam duduk baca khutbah. Dia kata, dah solat raya ni, sempat lagi. Kan imam baru baca khutbah. Selesai imam baca khutbah, imam turun, imam berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Salam. Dia boleh tanya kat kawan dia, pasal apa tak solat? Masya Allah. Tu salam ni. Kawan tu jawab, kawan tu kata, dah. Bila? Tadi. Pasal apa? Tukar. Dia kata. Apa pasal tukar? Dia mana dia tukar memang macam tu. Jadi kadang-kadang kita lupa kot. Kita lupa bahawa solat raya ini, hari raya solatnya bermula dengan solat, kemudian baru dua khutbah, duduk dengar khutbah. Jadi ini di antara perkara yang kadang-kadang kita tercross, kita terlepas pandang sehingga kita boleh meraih pahala sunnah tapi terlepas sebab kita tak belajar. So terima kasih pada TV3 yang menyajikan maklumat yang bermanfaat untuk orang Islam. InsyaAllah ini satu pencerahan pertama daripada Ustaz berkaitan dengan apakah sebenarnya di antara perkara sunat yang memang baginda SAW dan para sahabat lakukan sewaktu mana mereka masih lagi hidup dahulu. Jadi itulah yang perlu kita amalkan juga dalam kehidupan kita. Jadi semoga Ustaz, sidang penonton sekalian,
kita berhenti berehat sebentar. Jom sama-sama kita perkena kopi dulu ke kuih raya. Kembali sebentar saya lagi dalam rancangan Tanya Jawab Ustaz Istimewa Syawal. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Jawab Ustaz Istimewa Syawal. Biar tahu, jangan keliru, membincangkan berkaitan dengan amalan tak sunnah di pagi raya ataupun di hari raya. Jadi sidang penonton sekalian, kita memang akan bincangkan topik ini, suatu topik yang cukup penting sebab kita nak memperbaiki dan memperbetulkan mungkin apa yang kita lakukan selama ini adalah satu kesilapan dan tidak ada sandaran daripada dalil dan juga nas pada baginda SAW. Jadi ini yang kita nak memperbaiki, dan inilah juga objektif adanya rancangan Tanya Jawab Ustaz, di mana kita ingin mengeluarkan diri kita semua daripada kekeliruan. Seperti mana tagline kita, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, di samping kita sambil-sambil menikmati juadah di akhir raya ni, apa kata jom sama-sama kita mengambil juga santapan rohani kita dengan mendengar ilmu, berada dalam taman syurga pada pagi ini, menonton rancangan Tanya Jawab Ustaz, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita narai soalan pertama Ustaz daripada penonton kita. Assalamualaikum Ustaz Da'i serta semua kru Tanya Jawab Ustaz. Adakah amalan tidak sunnah adalah adat yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua dahulu? Mengapa ada yang lebih suka mengamalkan amalan yang tidak sunnah di hari raya dari sunnah Nabi yang sebenar? Contohnya pada setiap hari raya, semua perabot dan langsir ditukar pada yang baru sedangkan masih elok dan boleh digunakan. Malah baju raya juga perlu, tidak cukup dengan satu atau dua pasang. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Ni Ustaz tentang kita punya situasi masyarakat kita. Bila masuk saja raya, sanggup berhutang, tukar perabot, tukar langsir sebagainya Ustaz. Adakah itu merupakan salah satu yang diajar oleh Islam Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih kepada yang bertanya. Persoalan ni sangat baik. Kerana masyarakat kita ada satu stigma. Stigma dia bila raya everything must be new. Semua kena baru. Kan semua kena baru, langsir baru, cushion baru, kapet baru. Kalau ada duit lebih, ada rezeki, nak tukar tak apa. Maksudnya memang benda tu dah lusuh, memang benda tu dah tak elok, tukarlah kan. Sebab rumah kita ni pun kita nak nampak cantik juga, Cak kan. Supaya bila orang datang rumah kita ni, selesa lah. Tengok tak adalah nampak usang sangat, taklah nampak tak terurus. Kalau perlu tukar, tukar. Tapi dia tak become a priority lah. Dia bukan satu keutamaan. Dia macam mana pun bak kata orang tua tu, ukur baju di badan sendiri. Lihat kepada kemampuan. Kalau kemampuan ada, kita nak perhiaskan rumah kita nampak elok sikit demi keselesaan kita. Bukan untuk orang, bukan untuk menunjuk. Demi keselesaan kita. Sebab rumah ini juga adalah salah satu kegembiraan bagi seseorang. As-sa'adatul mar'i fi salasa fil bait. Salah satu kegembiraan seseorang itu adalah bergantung kepada tiga perkara. Salah satunya Nabi sebut rumah. Rumah yang elok, rumah yang indah, rumah yang permai, kemas, cantik kan. Jadi termasuklah dalam tu. Tapi menjadikan ianya sebagai satu tujuan matlamat setiap tahun nak tukar, jadi tak wajarlah. Lebih-lebih lagi bila Daing sebut ada yang sanggup berhutang. Berhutang kan, sampai berhutang buat installment, bawa bayar bulan-bulan. Jadi ini tidak wajar pun. Kita tak mampu, jadi kita buat cara tak mampu. Kita tak perlulah berebut-rebut dengan orang lain. Tengok orang lain beli, kita nak beli. Tengok orang lain ada, kita nak ada. Jangan, itu bukan budaya kita. Itu bukan ajaran Nabi SAW. Yang penting sederhana dalam Islam, yang penting mesti wasata, mesti sederhana. Inna hadhihi ummatukum ummatan wasata. Maksud ini adalah satu umat yang sifat dia moderate. Maksudnya dia tidak melampau, dia tidak kemundur, dia bukan mundur pun, dia duduk tengah-tengah. Dan perkara ini mestilah merujuk kepada kemampuan. Kemampuan Ustaz dengan kemampuan Da'i Luqman tak sama. Kemampuan kita masing-masing tak sama kan. Jadi kemampuan ini adalah terpulang, dia terlalu subjektif. Jadi kalau ada orang kemampuan untuk hias, untuk buat, silakan. Kalau tak ada, dia mesti fikir apa prioriti. Keutamaan. Penting. Daripada saya nak sambut raya satu hari je. Kan dalam Islam ni, syariat raya ni satu hari je. Satu hari je. Satu Syawal tu. Tapi untuk satu Syawal ni kita punya berhempas pulas kan.
Ni ada yang bila cuti saja pergi shopping dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur jadi jam, kawan kata. "Oi Ustaz, Selangor cuti, Kuala Lumpur jadi jam," dia kata. Jadi berhempas pulas membeli itu, membeli ini. Boleh. Semua mestilah mengikut keperluan. Tadi Cak ada sebut juga, maksudnya pakaian. Kita beli pakaian sampai 5-6 pasang. Kalau memang pakaian tu nak dibeli untuk pakai 1 tahun, silakanlah. Kalau dia memang jadikan musim raya, ada sale, dia nak beli banyak baju. Masa tu dia nak beli untuk simpan 1 tahun. Tak ada masalah pun. Islam tidaklah rigid menghalang setiap keseronokan orang ni, ataupun orang nak membeli belah pun dia halang. Tak. Boleh je beli, tapi pakailah. Kalau nak pakai, beli, pakai, manfaatkan. Sebab Allah Ta'ala suka melihat nikmat yang diberi pada kita ni dizahirkan. Allah beri rezeki pada Da'i Luqman, beri rezeki pada saya. Jadi rezeki itu kita belilah pakaian yang elok-elok. Pakailah. Allah suka melihat bila ada kesan nikmat pada kehidupan kita. Tak adalah duit tu simpan, pakai compang-camping sampai dah lusuh. Jadi ini bukan ajaran dalam Islam. Tapi apapun, nasihat saya supaya kita bersederhana melihat kepada keperluan, apa prioriti. Itu yang paling penting. InsyaAllah. Itulah dia. Kata kuncinya adalah kita perlulah sentiasa bersederhana dalam sesuatu. Tak salah untuk membeli banyak pakaian, tapi pastikan pakaian itu bukan hanya sekadar untuk dipakai 1 hari sahaja, iaitu di hari raya. Kalau nak pakai untuk seperti ada kata Ustaz. Mana tahu pagi pakai pukul 10, pakai 1, lagi pukul 12 tukar pula, lepas tu pukul 2 tukar lagi, 1 hari 5. Dan 1 hari tengok 5 dia punya pesen itu pakai. Tapi lepas tu tak pakai dah Ustaz. Itu dah jadi satu pemaziran. Jadi sebab apa mudah-mudahan. Sebab dia beli masa lepas dia puasa. Badan dia susut sikit. Dah lepas dah raya, habis tak boleh pakai dah. Masya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan memberikan satu teguran buat kita bersama untuk lebih berjaga-jaga dan berjimat cermat sepanjang kita berada di hari raya ini. Sebab itu adalah salah satu sunnahnya, insya Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan. Sekarang ni kita nak raikan soalan dari penonton di rumah Ustaz. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, memberi sumbangan, hadiah dan duit raya itu dikira sebagai sunnah ke Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ini adalah salah satu benda yang paling menjadi satu kegemaran bagi kanak-kanak dan juga orang-orang yang masih lagi belum berkahwin, iaitu berkaitan dengan duit raya ni Ustaz. Jadi Ustaz, sebenarnya amalan pemberian duit raya ni, adakah ianya merupakan salah satu sunnah ataupun pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda Ustaz? Silakan. Tidak ada nas di situ yang kata pagi raya ni disunatkan bagi duit. Tapi kalau niat kita tengok anak-anak orang susah mai rumah, kita niatkan sedekah bagi, tak ada masalah. Tapi dia tak menjadi satu kemestian. Betul tak? Kalau orang datang, anak-anak orang susah datang, anak-anak jiran datang, tapi kita nak raikan budak-budak ni dengan bagi duit belanja, tak apa lah, nak bagi. Tapi menganggap kalau tak bagi itu satu yang salah. Itu adalah salah. Tidak sunnah lah. Maksudnya, dan ibu ayah juga perlu faham bahawa bila pergi beraya, jangan anak-anak ni diajar kumpul duit raya. Betul. Bila raya ni kata, kau dapat berapa? Kau dapat berapa? Okey, mari kumpul duit ni semua, nanti nak masuk dalam tabung haji. Betul, kan? Risau, Ustaz. Jadi biasanya orang kita pun dah ada satu persepsi bahawa pergi beraya ni nak kumpul duit. Kita kena elakkan persepsi tersebut. Kadang-kadang budak ni bila terlalu sangat dia meletakkan bahawa beraya ini adalah untuk dapat duit raya, bila sampai rumah orang, dapat je sampul, dia tunggu je bagi sampul. Dapat sampul, dia buka tengok sampul tu. RM2 je. Dia buka RM2. Alah, RM2 je dia sebut. Dia sebut depan orang pula tu. Allahu Akbar. Kan? Kalau RM5, RM5 je. Kena pula lagi sedih RM1. Sebab kita bagi kadang, bukan semua orang ada duit. Jadi secara tidak langsung kita dah bebankan tuan rumah tu pula. Dia kena sediakan pula. Dia lah dia orang susah. Kena sediakan sampul surat. Sampul duit. Masukkan duit dalam tu RM1. Lepas tu kita pergi pula. Budak-budak pergi beraya. Kita pergi beraya. Lepas tu ada pula yang alah RM1 aja. Jadi kecil hati tuan rumah kan. Dia itu aja yang dia mampu. Sedangkan beri duit raya ni di pagi raya bukanlah satu yang disunatkan dalam Islam. Dia adalah satu budaya. Dan budaya ini kalaulah dilihat membawa mudarat, membawa suasana yang tak berapa sihat, tak payahlah. Tak payah. Tapi saya melihat bahawa bagi duit raya ni tidaklah salah. Tidak pula salah, tidak sunat dan tidak pula salah kalau nak bagi. Tetapi jangan jadikan itu sebagai satu bebanan untuk diri sendiri dan juga jangan bebankan orang lain. Dia mesti sediakan duit raya. Kita yang penting raya ni dia ziarah menziarahi. Di Malaysia je kot.
ada duit raya. Negara lain saya tak ada pengalaman beraya. Negara Saya tak Arab tahulah tak ada, negara Arab tak ada. Negara Arab sempoi Syah raya. macam mana, Ustaz? Oh, saya punya pengalaman 9 tahun duduk di Jordan ni. Arab raya sempoi. Kan tadi solat raya 7.30 dah solat. 7.30 solat raya, lepas tu khutbah pukul 8 dah habis. Okey. Dah balik rumah dah. Tak ada apa dah lepas Tak ada tu? apa dah. Masya-Allah. Dia akan ziarah ni, adik-beradik mereka akan ziarah lah antara satu sama lain. Dan kita pun masa tu jadi pelajar kan, tahun kedua tak silap. Balik ni selepas raya, lepas balik ni jangan balik tu lah, kita pergi beraya rumah jiran-jiran jom. Jom pergi beraya rumah jiran. Pergi Assalamualaikum, Assalamualaikum dengan baju Melayu sepasang kan, dengan budak Malaysia kan. Arab pun pelik tengok. Masuk beraya. Bila masuk beraya, kot dia bagi makan mendi ke, pizza ke, pasta ke, apa benda kan. Tak ada. Kurma yang tak habis bulan puasa tu didang. Yang tu ya, Ustaz? Itu je. Masya Allah. Buat kurma bulan puasa tu tak habis kan. Allah. Itu dengan Syai. Ngerti. Lepas makan tu, kita duduk, cakap apa lagi? Tak ada apa nak cakap. Mak salam lah. Tu balik. Itu je raya. Itu je raya. Arab memang itulah raya dah. Sebab dia tak jadikan raya itu sebagai satu bebanan. Kita dah. Kita raya ni, ya Rabbi, 3 hari 4 hari sebelum raya, tengok orang pergi pasar. Kena pula orang pergi pasar ni kan. Saya susah hati juga bila ramai-ramai pergi pasar musim-musim Covid ni. Orang pergi pasar, beli daging, beli buluh, nak melemang, nak masak ketupat, nak merendang. Kan, cari kelapa. Jadi kita jadi sibuk dengan masak. 2 hari tu sibuk masak. Kena pula kalau keluarga di kampung kan, anak-anak balik, sanak saudara balik, dia sibuk masak. Di Malaysia je. Sebab itu satu Syawal kita ni memang berat dari sudut makannya, dari sudut acaranya, memang very heavy. Arab dia relax aja. Tak ada apa. Dia malam raya, petang raya tu, bila petang tu, malam tu diumumkan raya, dia dekat masjid, taqabbalallahu minkum. Itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang Nabi SAW pun sebut. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kan, bukannya hey, hu, ha, raya. Tak ada. Selamat raya. Tak ada. Jadi dia lebih kepada taqabbalallahu minkum. Itu amalan, itu ucapan sunat yang diucap. Jadi orang Arab memang sempoi lah raya dah. Memang sempoi. Kita je raya ni, ya Rabbi ya Karim. Dia pakai biasa-biasa aja kan. Itulah. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekali. Itulah dia. Tidak ada masalah nak bagi duit raya, tapi jangan sampai ianya menjadi satu bebanan bagi kita sehingga mana kita rasakan benda tu wajib. Kalau tak ada, menjadi satu dosa pula. Jadi itu yang kita perlu elakkan. Ustaz, saya ada pengalaman, Ustaz. Sebenarnya ada dululah dengan anak menakan saya ni, saya katalah, dia teman jumpa dengan saya. Pak Cak, tak ada duit raya ke? Saya kata, alamak, duit cash tak ada. Dia kata, tak apa, transfer boleh. Masya Allah, kanak-kanak zaman sekarang, Ustaz, berkaitan dengan duit raya. Itu yang jadi parah tu, Cak. Dia sampai tahap, dia nak tanya. Nak tanya tu. Mesti nak juga. Dia jadi macam satu raya tu. Raya dia tu tak sempurna kalau tak ada duit raya. Sebab itu datang tanya tu. Kita tak mau ajar anak kita pergi tanya. Betul tak? Kan, ada orang bagi, ambil. Kalau tak ada, jangan tanya. Allah. Kan, jangan bertanya, duit raya? Oh, macam tu pula. Allah Kan? Akbar. Jadi menjadi satu bebanan untuk tuan rumah. Kita tak tahu tuan rumah dalam keadaan macam mana. Kena pula sekarang musim-musim pandemik ni kan, orang ramai tak ada kerja, pendapatan pun terhad. Jadi kita kena raikan sama-sama lah. InsyaAllah. Jadi kita hari raya untuk bergembira. Janganlah menjadi pula satu bebanan sehingga mana kita berduka cita. Jadi insyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada sahabat kita sebentar tadi. Jom sama-sama kita nak beralih dengan persoalan berikutnya pada Facebook kita, Ustaz. Soalannya berbunyi daripada AJ Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panel Ustaz Profesor Madya, Dr. Ustaz Ravi, moderator Da'i Luqman dan semua kru penerbitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Soalan saya, adakah perbuatan lazim kita duduk bersusun menghadap ahli keluarga yang lebih tua iaitu ibu bapa kita sambil bersalam-salaman? Bermaafan itu merupakan satu daripada perkara yang tidak sunnah ketika hari raya dan ianya hanya sekadar satu peradaban yang kita telah terapkan sendiri. Soalan keduanya pula, bagaimana pula dengan ziarah dan mengadakan tahlil beramai-ramai di kubur? Adakah ia juga tidak disunnah di hari raya? Dan soalan yang ketiga, bagaimanakah caranya untuk membezakan antara sunnah dan tidak sunnah di hari raya sedangkan ianya telah lama diterapkan dari zaman ke zaman? Mohon perkongsian dari Ustaz Prof. Jazakallahu khairan katsira. Jadi Ustaz, ini satu persoalan yang bagi saya cukup perlu kita berikan penjelasan berkaitan dengan kadang-kadang adat itu menghakis syariat, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey. Terima kasih. Pertama sekali kita jawab soalan pertama iaitu menghadap hari keluarga duduk ramai-ramai kan. Kan pagi raya tu kita dah balik solat raya, mak ayah,
adik-beradik yang ikut umur kan semua duduk baris. So kita akan start minta maaf. Kita akan start minta maaf. Jumpa abah kata, Assalamualaikum abah, minta maaf. Maafkan apa salah silap saya. Kan salah cak banyak buat dosa dengan abah maafkan, halalkan makan minum abah kan. Kita cium tangan, cium pipi apa semua kan. Lepas tu beralih pada mak pula. Adakah ini tidak sunnah? Sedangkan meminta maaf antara satu sama lain adalah disyariatkan dalam Islam. Fa'fu wasfahu. Dan mintalah maaf dan maafkanlah dan forgive. Jadi pagi raya itu dalam keadaan kita dalam keadaan bersih jiwa kita. Kita pun baru balik daripada solat. Kita dalam keadaan keheningan pagi, keinsafan. So kita minta maaf dengan ayah. Ayah pun bersedia maafkan kita. Lepas tu kita maaf dengan ibu. Paling tidak setahun sekali ada acara tu. Setahun sekali. Kalau tak memang tak ada. Nak minta maaf. Bila masa suami minta maaf dengan isteri. Bila masa isteri minta maaf dengan suami. Kalau tak tunggu raya tu lah. Itulah salah satu masa kadang isteri salam duduk bersimpuh depan suami. Bersalam. Assalamualaikum bang. Minta maaf. Halalkan makan selamat raya bang. Maafkan saya. Salah silap saya. Makan minum tu halalkan. Salah silap maafkan. Dan isteri minta maaf. Lepas suami pun keluarkanlah sampul duit raya. Isteri pun dapat juga dari raya. Jadi saya nak beritahu salah ke Ustaz? Tak salah. Sebab itu adalah budaya yang bagi saya yang mana baik, kita teruskan. Walaupun dia tak ada sebarang nas yang spesifik, tetapi nas-nas yang secara umum boleh difahami keharusan untuk bermaaf-maafan, berkumpul anak beranak dan juga bersalam-salaman. Arab dia berkumpul juga, dia akan bersalam-salam. Tak adalah sampai kita minta halal makan minum. Dia tak ada. Dia kata taqabbalallah. Lepas tu kalau orang tua ni cucu-cucu biasa cium dahi atuk, kan, cium dahi nenek, kan, peluk. Itu biasalah berlaku. Tapi kalau di Malaysia ni kita salam, kita akan minta maaf. Kan? Dengan kawan-kawan pun sama juga, Cak, kan. Cuma tahun lepas lah, tahun ni pun kita tak tahu boleh bersalam ke tak boleh lagi. Tahun ni pun kita tak dapat bersalam, tahun lepas pun kita tak bersalam, tapi kita bagi salam melalui ucapan ajalah walaupun tak dapat bersalaman. Jadi orang dalam salam, dalam minta maaf kita susun. Kita susun, kita minta maafkan saya, makan minum saya halalkan, kalau terumpat terkata maafkan saya. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Cuma kadang-kadang kan saya geram ke? Kau ada masa ngumpat aku Ada juga. Ada masa. Tak, aku nak maafkan saya nak maafkan awak, tak ada masalah, tapi dengan syarat awak boleh tak bagi tahu siapa pun dia umpat saya. Dia bertanya macam tu. Jenuh lah macam tu. Tapi orang Arab dia maafkan, dia akan minta maaf secara surface, tapi kita orang Malaysia ni, orang Melayu, dia akan minta maaf, dia sebut spesifik. InsyaAllah itu adalah jawapan bagi berkaitan dengan kita berkumpul. Ada lagi 2 persoalan yang perlukan jawapan pada yang bagi Ustaz. Namun sebelum itu sidang penonton sekalian, kita nak beri berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal. Biar tahu, jangan keliru, membincangkan topik yang cukup penting untuk sama-sama kita pelajari, untuk sama-sama kita fahami berkaitan dengan amalan yang tidak sunnah dilakukan di pagi Syawal. Jadi sidang penonton sekalian, jom sama-sama kita. Sebenarnya masih lagi ada satu persoalan yang belum lagi terjawab daripada saudari AJ Diana kita sebentar tadi. Jadi soalannya adalah berkaitan dengan ziarah kubur, Ustaz, dan juga mengadakan tahlil di kubur. Jadi soalan ni ada kaitan dengan soalan penonton kita di rumah. Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, pada hari raya ada tak waktu-waktu tertentu untuk kita menziarahi kubur, dan boleh tak kalau kita bawa air mawar ataupun bunga-bunga untuk kita menziarahi kubur? Terima kasih. Soalan pada adik Aina Yasmin kita, Ustaz. Itu pula berkaitan dengan adakah boleh kita nak pergi ziarah kubur selepas raya dan juga bawa air mawar dan sebagainya. Itu merupakan salah satu di antara adat-adat kita lah. Bagaimana, Ustaz? Silakan. Okay, terima kasih. Soalan pertama tadi mengenai apa pula hukum bagaimana kami nak mengadakan doa selamat, tahlil pada hari raya. Tidak ada halangan pun kalau malam tu kita nak berkumpul adik-beradik, kita nak baca doa,
kita nak baca doa, kita nak berzikir dan juga kita nak bermunajat dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengampunkan ibu bapa kita, sanak saudara kita yang telah meninggal lebih awal. Kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rabbighfir li wali walidayya, kan ayat berkaitan mohon keampunan untuk ibu bapa, dan juga Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wahai Tuhan berilah keampunan kepada kami dan juga saudara kami yang telah pergi lebih awal daripada kami. So yang ni dalam Quran banyak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bahawa keharusan kita berdoa kepada orang yang telah pun meninggal. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi di hari yang penuh bahagia ini kita merasakan adanya kehilangan. Tahun lepas abah ada, tahun ni abah tak ada kan. Tahun lepas mak ada, tahun ni mak tak ada. Jadi rasa sebab, rasa sedih. So malam tu dalam kegembiraan kita nak ingat orang yang kita sayang. So ingat saja, duduk kejap, kita silent kejap sebab ingat. Ini bukan budaya kita kan. Maksudnya dalam Islam sebagai tanda ingat kita doakanlah mereka. So tidak salah pun malam tu kita nak berkumpul adik-beradik selepas kita bertakbir raya, kita buat doa selamat. Adik-beradik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima. Siapa lagi nak doa kalau bukan anak beranak, adik-beradik, sebab ada hadis kan Nabi sebut idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin. Apabila mati anak Adam, terputuslah semua amalan. Melainkan 3 perkara. Di antaranya ialah waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh mendoakannya. Jadi kita termasuk anak-anak yang soleh. Kalau kan malam Syawal kan, anak-anak yang soleh kita doakanlah. Sepatutnya doa ni Cak bukan malam tu saja, setiap malam, setiap hari kita kena doakan untuk mak ayah kita, sama ada yang hidup ataupun yang telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengambil kesempatan pada malam tersebut tidaklah salah, istimewa. Soalan seterusnya daripada pemanggil daripada rumah tadi kata boleh tak ustaz nak bawa ayat-ayat mawar, bawa bunga apa semua masa ziarah kubur? Boleh. Tak ada masalah pun. Sebab ialah kubur mak ayah kita ni ataupun sanak saudara kita bila kita ziarah bersemak samun, jadi kita bersihkan sikit. Jadi pagi raya tu dia adalah pagi yang menginsafkan. Dalam kegembiraan itu ingatlah orang yang sudah tidak ada, orang yang sudah tidak ada. Jadi kita pergi ziarah, bagi salam, ziarah kubur, bagi tahu anak-anak kita ni supaya itulah nenek mereka, itulah sanak saudara mereka yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya juga bila balik nanti tak adalah ingat, tak adalah jadi orang lupa mati. Oh, dia suka ingat mati dah. Betul. Nanti balik dah tak ingat mati. Jadi pagi tengok, alah dah tak ada dah, macam mana ni kan. Jadi paling tidak menginsafkan kita pergi kubur. Itu yang sepatutnya. Jadi nak bawa bunga ke, nak tabuk ke apa ke, tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Sebab dia nak tengok kubur tu cantik. Tapi janganlah sampai membazir. Janganlah sampai membazir. Beli bunga sampai RM200 pergi tabung atas kubur tu, janganlah. Itu dah membazir. Padahal kita boleh je petik bunga dekat taman rumah kita ni. Mana bunga-bunga yang ada tu kita bawa lah. Kalau ada yang simple-simple saja. Yang penting bukan yang itu. Kalau nak tanya balik, yang penting bukan yang itu. Yang penting ialah doa ikhlas yang kita panjatkan untuk mak dan ayah atau sanak saudara. So ziarah kubur pagi raya pun tidak ada nas yang menghalang dan tidak ada nas yang menyuruh. Dalam fiqh ni, idza kana al-amru mutlaq yajri ala itlaqihi. Selagi mana tiada yang suruh, tiada yang halang, maka selagi itulah perkara itu tidak boleh kita takkid, kita ikat dia dengan sesuatu hukum. Selagi mana kalau yang pergi kubur ni, ramai-ramai pergi kubur, tak ada buat benda-benda yang mendatangkan syirik kepada Allah. Pada masa itu mungkin ada fatwa yang lain. Jadi setakat pergi ziarah, baca doa, balik, tak ada masalah. Tak ada masalah. InsyaAllah. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita bersama. Tapi tidak itulah ada masalah. Cak, tapi Ustaz nak sambung juga sikit. Pergi kubur tu jagalah adab. Adab mau Ustaz. Apa adab Ustaz? Adabnya masuk kubur bagi salam ke ahli kubur. Betul. Kan bagi salam. Assalamualaikum ya daral qaumal mu'minin antum musabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Satu. Keduanya, janganlah duk pijak-pijak kubur orang. Langkah situ, langkah sini, lompat situ, lompat sini. Lalu adanya selfie tu Ustaz. Dia ikut lorong yang elok dia tu susun kan, ikut kan. Ada ustaz saya share saya ni bila masuk kubur dia buka selipar. Ada. Okay. Dia buka selipar. Saya heran. Saya kadang-kadang saya buat juga. Bila masuk kubur ni saya tinggalkan selipar dekat luar kubur. Saya pergi masuk dalam tu jalan kaki. Sebab saya rasa macam insaf. Sebab guru saya kata Syekh tak pakai selipar? Tak, ini rumah dia orang. Macam mana masuk rumah orang pakai selipar? Ini rumah dia orang. Walaupun nampak pasir tanah kan. Tapi ini rumah mereka. Dia sampai hormat begitu sekali. Memang Masya Allah orangnya sangat tawaduk, warak kan.
Jadi mulai hari tu saya pun cuba follow juga. Kalau masuk kubur saya tinggal selipar kat luar, sejalan kaki masuk dalam. Sebab itu rumah diorang itu kan rumah. Sebab itu disebut Assalamualaikum daral qaumal mu'minin. Dar maksudnya rumah. Penghuni rumah kan. Rumah ni lah rumah kamu. Jadi itu satu. Masa soalan Cak tadi selfie atau kubur. Pun satu hal juga. Jagalah adab di atas kubur. Itu adalah tempat untuk kita insaf. Bukan tempat untuk kita bersukaria. Jadi pakaian kita pun jaga kalau orang perempuan masuk kubur ni. Janganlah pakai pakaian yang menonjol-nonjol. Pakaian-pakaian tidak bersopan. Sebab jagalah adab dalam suasana orang kehibaan, orang kesedihan. Kita bukan nak pergi buat pameran tunjuk pakaian. Kita pergi untuk menginsafi diri. Sebab apa? Itulah kampung kita. Ibrahim bin Adham, seorang sufi, pernah didatangi oleh seorang lelaki. Masa tu dekat Baghdad. Lelaki ni tanya kepada Ibrahim bin Adham. Terserempaklah. Ibrahim bin Adham tanya, lelaki tanya pada Ibrahim bin Adham, Tuan, saya nak minta tolong sikit boleh? Ya, apa dia? Saya nak cari jalan pergi ke bandar. Ke mana jalan bandar? Ibrahim Adham kata, nak pergi bandar, ya? Jom saya bawa. Dia pun bawa lah orang yang cari jalan ni pergi ke kubur. Orang ni marah lah. Saya kata, Tuan, saya nak minta Tuan bawa saya ke bandar, bukan bawa pergi kubur. Ibrahim bin Adham kata, inilah bandar. Apa yang bandarnya kubur? Dia kata, bandar bagi aku ialah setiap hari penghuninya bertambah. Masya Allah. Kubur. Kubur. Betul, jadi itu adalah kampung halaman kita. Kelak kita akan dihantar ke situ. Jadi hormatlah suasana di kubur itu dengan adab-adab yang baik supaya kita tidak dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi kubur itu tempat untuk kita menginsafi diri, bukan untuk kita berhibur. Jadi Ustaz, berbalik dengan persoalan ketiga pada Saudari AJ Diana, Ustaz, berkaitan dengan bagaimana cara kita nak bezakan antara perkara sunnah dengan perkara tak sunnah dilakukan pada hari raya tu, Ustaz. Dia senang aja, Da'i Luqman. Kalau kita nak tahu yang mana sunnah, hari ni kita beritahu apa yang sunnah. Dan kita belajar sebelum kita masuk ke dalam, sebelum raya ni, sepatutnya sebelum raya tu kita dah belajar dah apa yang boleh, what to do, what to don't. Apa yang patut kita buat dan apa yang kita tak patut buat. So, kita tahu bahawa amalan sunnah Nabi SAW yang kita gariskan tadi, itu amalan-amalan sunnah Nabi SAW. Tapi dalam perjalanan itu kita masukkan pula budaya. Amalan-amalan budaya. Macam bagi duit raya tu budaya masyarakat Malaysia. Kan pakai baju Melayu itu budaya masyarakat Malaysia. Kemudian bakar lemak itu budaya masyarakat Malaysia. Raya sebulan. Raya sebulan itu budaya masyarakat Malaysia. Jadi kita tahu yang mana budaya dengan agama. So bila agama datang, kita lihat budaya ini ganggu tak agama ni. Kalau tak ganggu, kita buatlah. Tapi kalau mengganggu agama, kita tak payah buat. Dia mesti fleksibel. Jangan sampai budaya ini tenggelam. Jangan sampai agama tenggelam, budaya pula menonjol. Kan nanti jadilah macam orang tua-tua, sebab biar mati anak jangan mati budak, jangan mati adat. Kan dia lebih sanggup anak dia mati jangan mati adat. So bagi saya budaya selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariat, kita boleh raikan. Tapi bila once dia dah bercanggah dengan syariat, kita kena beri keutamaan pada syariat. Prioriti kat situ. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah dan Rasul telah membuat satu keputusan, tidaklah harus, tidaklah wajar bagi seorang mukmin pergi cari penyelesaian lain pula. Kana lahum khiyaratu min amrihim. Jangan pula cari penyelesaian ini. Allah dan Rasul dah buat keputusan. Itulah sepatutnya prinsip hidup kita, Cak. Jadi kita janganlah mencari alasan nak cari benda lain juga, sedangkan Allah dan Rasul sudah pun. Tadi ada juga sahabat kita tanya, Cak. Dia kata, Ustaz, hari apa nak ziarah kubur ni? Hari pertama, kedua ke? Sepanjang tahun boleh ziarah. Anytime, bukan raya saja. Bukan raya saja. Bukan raya saja. Bila dalam Syawal tu tak mesti pagi raya tu kita pergi. Tapi kalau pagi raya tu kita nak pergi bersesak-sesak dekat kubur, kita cari lagi lain. Saya, Cak, saya akan pergi Ramadan terakhir. Maksudnya Karin 29, kata puasa 30, puasa 29. Hari itu saya akan pergi kubur mak saya, arwah mak saya. Saya akan pergi petang tu, saya akan berdoa, saya akan pergi bersihkan kubur, saya akan berdoa apa semua. Saya akan balik. Pagi raya saya tak sesak-sesak dengan orang lain. Sebab kalau saya pergi pagi raya, ramai pula nak ambil gambar, ramai pula nak tanya gambar, itu, ini. Jadi saya pergi malam. Saya rasa hujung tu nampak lebih afdal lah dalam keadaan saya puasa, saya pergi ziarah kubur mak saya kan.
selain daripada saya berdoa. Betul Ustaz. Jadi insya-Allah. Jadi Ustaz, tak apa Ustaz, lepas ni kalau Ustaz pergi hari raya pun tak apa, pakai face mask Ustaz. Tak nampak. Tak kenal. Insya-Allah. Jadi sudah betul sekalian, itulah di antara perkongsian Ustaz berkaitan dengan aktiviti ataupun adat kita, masyarakat kita di dalam menziarahi kubur sebab tu pagi raya. Jadi tidak ada masalah, sepanjang tahun kita boleh pergi Ustaz ya. Ya. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Puan AJ Diana kita. Jadi Ustaz, kita nak beralih ke persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita juga. Soalannya daripada Kak Zu Zabidi. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari Raya Aidilfitri seolah-olah menjadi medan pertunjukan di mana wanita akan bersiap, bersolek dan berhias untuk kelihatan cantik. Namun perlulah mengikut batas yang ditetapkan syariat. Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu. Jadi Ustaz, nak tahulah Ustaz di antara batas-batas berhias bagi seorang wanita ni. Kadang-kadang je lah. Sekarang ni pula macam-macam fashion Ustaz. Dulu tudung macam ni, sekarang tudung lain macam pula. Dah macam-macam Ustaz. Jadi Ustaz, apakah sebenarnya garis panduan di dalam wanita untuk berhias khususnya di pagi Syawal ni Ustaz? Silakan. Ya, orang perempuan ni dia memang luar biasa sebenarnya. Allah jadikan perempuan ni sebagai perhiasan. Dia sendiri tu adalah perhiasan. Kan sebaik-baik perhiasan Nabi sebut adalah wanita yang solehah. Perhiasan dia termasuk dalam perhiasan-perhiasan dunia ni, dia become di antara yang menghiaskan, mewarnai kecantikan alam. Jadi wanita ni dia nak berhias boleh. Kan? Boleh dia nak pakai gincu, tak ada masalah. Tetapi gincu yang sesuai dengan kulit dia lah. Jangan nampak kontras sangat. Dia pakai gincu tapi gincu yang very light. Kan? Dia make up. Tak adalah, kalau tak make up nampak suram pula, nampak pucat. Kau kata awak ni sakit ke? Kan? Awak ni darah rendah ke? Awak ni demam kuning ke? Jadi dia berbola bedak sikit tapi sesuai dengan apa, dengan kulit dia, dan tidak menampakkan bukan diri dia. Nak tahu dia ke tidak, dia cuci make up dengan dia pakai make up nampak lebih kurang sama. Oh, okey Ustaz. Kan? Kalau nampak sangat bila cuci make up, awak ni siapa ya? Oh, yang tu tak boleh. Itu lebih Ustaz. Itu dah over sangat. Itu dah over sangat. Sebab Islam tak bagi. Sebab yang kita nak over sangat sebab apa? Wanita tu memang dia suka pada cantik. Tapi nak over sangat sebab apa? You want to present that it's not you. Awak sedang tunjuk yang bukan diri awak sebenarnya. That's a fake. Betul tak? So kita kalau boleh dalam Islam ni tak maulah begitu. Sebab apa yang kita tak puas hati dengan rupa paras kita ni? Sehingga kita kena solek, tukar total daripada rupa asal pergi rupa yang lain. So, you tak bersyukur ke dengan wajah yang ada? Kalau macam tu sifatnya, susahlah. Kan? Sentiasalah manusia akan lihat bahawa diri dia tak berapa sempurna. Kalau tengok hidung tak mancung, kejap tengok rambut tak cantik, tengok kening tak cantik, tengok mata tak cukup bulat, tengok dagu tak cantik. So, every time when you see your face in the mirror, you will crack. You akan buat correction. Kata, kalaulah hidung aku, saudara sebenarnya, saudari, saudara. Sebenarnya kita sedang bagi teguran kepada Tuhan. Betul. Macam seolah-olah kalau hidup aku panjang ni, kalau mancung sikit kan cantik. Tuhan kau jadikan macam tu. Kau bagi ajar Tuhan macam mana nak jadikan kau. Bahaya tak Syah? Bahaya. Sebab itu kita kata berhias boleh pakai dengan sederhana, dengan ngam-ngam. Cantik dah. Wanita ini sentiasa cantik. Cantik ni Cak, benda yang terlalu subjektif. Betul. Subjektif. Bagi Cak mungkin cantik wanita tu. Bagi saya mungkin tak berapa cantik. So benda subjektif. Dia terpulang pada mata yang melihat. Sebab itu ada orang tanya dengan Majnun. Tahu kan Laila Majnun? Shah Jahan apa ni kan. So cerita Laila Majnun ni panjang cerita dia kan. Orang buat novel dan sebagainya kan. Laila Majnun ini nama dia Shah. Dia kemudian ditukar pergi Majnun. Majnun ni bahasa Arab gila lah. Orang kawan-kawan Shah ni, kawan-kawan Majnun ni pernah tanya, wahai Majnun, wahai Shah, kenapa kau beria sangat tergila-gila dengan Laila ni? Bukan tak ada wanita yang lebih cantik dekat kawasan kita ni, di negara kita ni. Ramai boleh susun, lebih ramai cantik daripada dia. Kenapa kau nak begitu tergila-gila dengan Laila juga? Dia jawab pendek je. Lihat Laila dengan mataku, bukan jangan lihat Laila dengan mata kau. Oh. Betul. Subjektif. Bagi dia cantik, bagi orang tak cantik. Betul tak? So sebab itu kita sekarang nak present diri kita ni biar nampak sederhana. Yang penting watak kita tu nampak disenangi orang. Boleh tak orang perempuan berhias? Saya tidaklah terlalu rigid kata tak boleh. Saya kata boleh wanita berhias mengikut kesesuaian dan tidak nampak ketara perubahan selepas dia make up. Kan, hanya sekadar pakai gincu sesuai dengan warna kulit dia
dan tidak terlalu macam merah menyala. Dan begitu juga kalau dia pakai eyeshadow ke, dia pakai powder ke, dia pakai bedak ke, nampak sesuai. Kena wasatiyah jugalah Ustaz. Wasatiyah, nampak dia bersederhana kan. Pakai tudung pun begitu juga. Kita nak pakai tudung apa, pakailah 3 segi, 4 segi, 8 segi, 36 segi pun tak apa, tak ada masalah. Nak lilit situ, lilit sini kan. Yang kerja melilit kerja akak, bukan kerja saya. Kan, jadi akak yang akan penat lelah. Pusing sana, pusing sini kan. Letak butang kat, letak apa, dia punya urusan kat sini pula, pasal tergantung pula kat sini satu, kat sini satu. Ikutlah orang perempuan. Memang dia suka berhias. Suka berhias. Sebab Allah jadikan sutera untuk perempuan, Allah jadikan emas untuk perempuan, Allah jadikan perhiasan-perhiasan untuk perempuan. Berhiaslah. Tapi dalam keadaan bersederhana. Pakaian-pakaian tu pun janganlah terlalu menonjol. Kalau boleh longgarlah sikit, janganlah ketat. Kalau boleh longgar, biar nampak watak kita tu solehah. Kan, secocok dengan sebulan kita dah berpuasa. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, itulah dia kuncinya Ustaz, bersederhana. Kalau terlebih sangat jadi tabarruj, kalau kurang sangat pula lagi nampak pucat. Quran sebutkan wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berhias sampai seperti orang jahil berhias. Bila kata orang jahil berhias tu, dia seolah-olah orang tu tidak ada asuhan agama kan. Bila ada asuhan agama mesti ada pertimbangan yang sederhana tadi. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan dengan tips-tips yang Ustaz kongsikan itu, kita mampu terutamanya bagi wanita untuk sama-sama memperbaiki cara kita berhias di pagi raya, insya-Allah. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan cari jawapannya berkaitan dengan amalan tidak sunnah di pagi Syawal ataupun di hari raya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dan rancangan Tanya Ustaz Istimewa Syawal kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini di rancangan Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal. Biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, di samping kita seronok meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri, pastikan kita tidak lupa untuk mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan kalau kita nak keluar ke mana-mana, pastikan kita memakai pelitup muka, pastikan kita menjaga penjarakan sosial kita, dan pastikan setiap kali sekiranya kita ada memegang di mana-mana tempat, pastikan kita kerap untuk membasuh tangan kita. Mudah-mudahan dengan SOP yang kita patuhi ini akan membuatkan kita selamat daripada terjangkiti oleh COVID-19. Dalam masa yang sama, kita berjaya untuk memutuskan penularan wabak COVID-19 di Malaysia, insya-Allah. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan amalan yang bukan sunnah ataupun tidak sunnah di hari raya. Jadi insya-Allah jom kita sama-sama nak raikan persoalan berikutnya daripada sahabat penonton kita di rumah. Jom sama-sama kita saksikan video ni. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, bolehkah kita bergembira di hari raya dengan main mercun, bunga api, pop-pop dan sebagainya? Terima kasih Ustaz. Soalan yang menarik Ustaz. Sebenarnya sambutan permainan bunga api ni dia bukan sekadar di bulan hari raya, tapi bulan puasa dah mula dah. Kadang-kadang Tok Imam terkejut. Duduk tengah sembahyang tarawih ni terkejut bunyi meletup ni Ustaz. Bagaimana Ustaz? Pandangan Ustaz berkaitan dengan permainan-permainan yang orang kata apa, mercun, bunga api sebagainya Ustaz. Silakan. Saya kategorikan main mercun ni dia adalah main alat-alat yang berbahaya. Nabi tak kasih. Nabi tak kasih main benda-benda tajam, Nabi tak kasih main benda-benda yang berbahaya. So dalam Islam kalau tanya apa hukum main mercun, hukumnya tak boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Sebab dia ada kemungkinan membawa kemudaratan. Dia ada dua sebab. Satu, pertama sekali membazir. You sekadar bakar benda tu tengok habis. Satu. Yang keduanya, dia boleh membawa mudarat. Kan berapa ramai kanak-kanak yang terluka tangan, ada yang sampai hilang jari, ada yang terputus jari disebabkan main mercun. Kita lihat mudaratnya banyak. Dan yang ketiganya ialah import daripada budaya bukan budaya orang Islam.
Kan dia ada masyarakat yang bukan orang Islam yang main mercun, dia bakal lagi banyak dia bakal mercun, lagi banyak dia punya keuntungan dan juga dia punya ong dia tu. Jadi masyarakat orang Islam tak boleh begitu. Kalau saya nak habis main mercun sampai beratus-ratus ringgit, apa kata duit tu saya cari orang susah bagi makan. Apa kata saya share dengan rezeki saya tu dengan orang-orang yang fakir miskin, anak yatim. Lebih bermanfaat. Saya bukan nak menghalang daripada kita nak bergembira. Kita nak mengelakkan, kita nak betulkan balik benda yang tak betul. Maksudnya benda yang tak betul ialah yang tidak sunnah lah, confirm tidak sunnah. Main mercun ni memang confirm tidak sunnah. Zaman Nabi mana ada mercun-mercun semua kan. Jadi kita tak mau bawa satu budaya yang bukan budaya Islam. Satu. Itu yang ketiga. Yang ketiga tadi lah. Yang keempat, ada je berlaku kebakaran disebabkan mercun. Kan, dia tersalah buang, tercampak masuk dalam rumah, terbakar, meletup kan. Ada yang tercampak dekat pokok, ada dekat taman saya pokok kelapa terbakar. Budak tu tembak, kena pokok kelapa, dah pokok kelapa tu terbakar. Tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal pokok kelapa tu terbakar. Elok-elok pokok. Maksudnya ada unsur-unsur mudarat. Nah, jadi tak payahlah dik, kita main-main lain Kita kita buat aktiviti lain pula. Supaya kita tidak buat pembaziran di hari yang mulia dan juga tidak melakukan perkara yang boleh membawa kepada mudarat. Orang Islam ni Nabi sebut la darara wala dirar. Jangan tidak membawa mudarat, tidak memudaratkan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan kerana dia ada unsur-unsur kebinasaan dan juga kerosakan. Jadi tak payahlah dik, kita cuba adjust aktiviti lain pula. Betul Ustaz. Itulah pesanan daripada Ustaz. Pastikan kita benda-benda yang tak penting yang mengakibatkan pembaziran dan juga kemudaratan diri ni, baiklah kita elakkan ataupun kita tinggalkan. Terutamanya mercun ni Ustaz. Seperti Ustaz kata tadi, banyak benda bahaya daripada mercun ni. Ni Cak, dulu kat kampung biasa main tak mercun apa ni, meriam tu, kat buluh, dengan buluh. Meriam buluh dulu kami tak pandai Ustaz main. Kalau meriam tin tu reti lah, meriam tin. Yang meletup tong tu. Itu pernah Ustaz main. Tapi waktu tu tak tahu lagi Ustaz hukum. Sekarang ni dah tahu hukum, tak boleh main. Jadi insya-Allah Ustaz kat kampung dulu pun main ke? Di situ zaman budak-budak kan. Kat kampung main ni meriam buluh kan. Meriam buluh tak kebaik kan. Lepas tu kampung sebelah pun main juga. Dia lawan perang. Dia perang. Sekarang dah tak boleh lah sebab dia bawa mudarat yang berbahaya. Lagipun budaya tu dah tak ada. Yang kat kampung ni tinggal pakcik-pakcik tua je. Tiba-tiba Farid Rawi balik kampung nak main meriam. Apa ni, sudah tua-tua main meriam? Tak boleh. Dah habis dah. Amalan tu dah tidak ada pun pada zaman sekarang ni, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Mar WKN kita. Assalamualaikum Ustaz Andani Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Aidilfitri. Salam, saya ingin bertanya, apakah yang membezakan amalan sunnah dan tidak sunnah di hari raya? Adakah bermaaf-maafan menjadi tuntutan atau budaya dalam suasana hari raya? Dan benarkah Ustaz, puasa sebulan raya pun sebulan, rumah terbuka pun sebulan? Tu dia. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu yang keliru. Berkaitan dengan budaya kita juga Ustaz ni. Rumah terbuka, puasa sebulan, rumah terbuka pun kena sebulan Ustaz. Ustaz, silakan. Jadi pertamanya kita jawab soalan pertama, apa hukum? Adakah dia termasuk amalan sunnah bersalam-salaman, bermaaf-maafan? Dia bermaaf-maafan, bersalam-salaman ni dia open, no ending. Maksudnya bila-bila masa kita boleh bersalam-salaman, bila-bila masa kita boleh bermaaf-maafan. Kita tak tunggu satu Syawal. Ada kawan kita buat salah, buat dosa dengan kita, dia kata, "Weh, kau buat dosa dengan aku Oh, mana boleh kau minta maaf? Nanti raya aku minta maaf." Dia kata. Dia tunggu Syawal nanti baru nak minta maaf. Macamlah kita ni semua confirm hidup sampai satu Syawal. Betul tak? Siapa yang boleh confirmkan you will live sampai satu Syawal? Siapa yang boleh jamin? Tak ada siapa yang boleh jamin, betul tak? Jadi maksudnya minta maaf ni bila-bila masa kena minta maaf. Kalau rasa kita dah salah, minta maaf. Cepat-cepat minta maaf. Jangan bertangguh. Sehingga ada sahabat masuk syurga sebab setiap malam sebelum tidur dia maafkan semua orang. Betul kan? Betul. Jadi kalau kita tangguh-tangguh, takut terlupa nak minta maaf dengan sahabat-sahabat kita ni. Jadi kalau di Syawal ni ambil kesempatan sebagai satu bulan yang mulia, orang semua jiwanya tengah lapang, dia tengah lain feeling tu je. Betul. Kan satu Syawal ni, dua Syawal, awal Syawal ni feeling dia lain. Jadi bila orang minta maaf, macam mana jahat orang tu pun kita akan maafkan. Betul tak? Betul. Aku tak maafkan kau. Tak ada. Bila Syawal aja orang minta maaf, hati terus jadi lembut. Betul Ustaz. Jadi lembut. Mungkin itulah kot dia masuk sekali tu dengan feeling kita, dengan kita punya persediaan. Dan apalah sangat sebulan kita dah puasa kan. So asuhan jiwa tu ada. Bila orang minta maaf, kita kata, "Iyalah, saya maafkan awak." Kan nampak indah, cantik kan.
So tak salah pun untuk bermaaf-maafan di pagi raya. Soalan kedua ialah berkaitan dengan amalan yang kita ni lah, yang puasa sebulan, rumah terbuka rumah sebulan. terbuka sebulan. Rumah terbuka ni pun dia baru-baru lately ni aja dah. Dulu mana ada. Ustaz kan dulu kan, Ustaz kan orang kampung Sungai Choh. Ni orang kampung Sungai Choh tengah tengok ni kan. Selamat Raya orang kampung Sungai Choh. Kampung Sungai Choh, kita galih. Orang kampung Ustaz ni dia cakap bahasa Bengkulu je. Bengkulu ni bahasa mana? Bengkulu ni bahasa daripada satu daerah di Indonesia, di Bengkulu. Nama dia kawasan tu Bengkulu dekat Sumatera. So dia cakap bahasa Bengkulu. So orang kampung saya, kampung Sungai Choh, dia cakap bahasa Bengkulu. Apelan, marilah kita beraya yung. Dia macam itulah dia bahasa dia, alun-alun bahasa kampung Sungai Choh. So orang kampung, Assalamualaikum, selamat raya, mak Zabatin. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sempat selit kejap. Tak ada masalah. Jadi, persoalan berkaitan dengan sebulan berpuasa ni. Sebulan kita beraya. Open house ni dia lately ni orang baru sebut. Open house. Sehinggalah hilang budaya kita nak beraya di rumah kawan kita. Kita tangguh dulu. Tak pergi ke? Dia tak tunggu dia buat open house lah. Sebelum ni boleh je kita pergi pun. Kan tanya, ada kat rumah tak? Ada. Nak datang? Jom. Nak datang? Nantilah tunggu aku buat open house. Sekarang. Tak syok dah tau. Kalau di kampung Ustaz ni, malam raya, besok raya kan. So, dah 6 bulan dah diisytihar besok raya, penyimpan mohon dah isytihar raya. Malam ni kami akan pergi takbir rumah ke rumah. Ustaz. Betul tak? Cak pernah buat di Kedah ada ke? Dekat Limau Tembang, yang kat kawasan taman saya tu, setiap malam raya kita orang pergi ke rumah rumah kan? Syok. Seronok Ustaz. Seronok kan? Kita pergi rumah kawan ni bertakbir, lepas tu berdoa selamat, bertahlil apa semua, pergi rumah jiran pula. Dia ada grup kan? Ini grup A cover 10 rumah, grup B 10 rumah. Macam tu kan? So, itu dah cukup seronok. Bermakna dah malam raya tu. Dah bermakna dah. So, besok kita tak payah dah cover dah 10 rumah tu sebab kita dah pergi beraya dah. Lepas tu kita pergi rumah orang lain pula. Habislah raya macam tu je. Sekarang ni bila sebut 1 bulan raya, saya dah sebut dah tadi bahawa syariat raya ni 1 hari je. Hari first tu saja. First tu saja hari raya. Yang lain semua masih lagi bulan Syawal. Nak raya-raya lah. Tapi raya tu 1 hari saja. Nak pergi, nak beraya, nak buat open house sampai ke Syawal 29, 30, terpulang. Silakan. Jadi Ustaz, kalau ikut pada sahabat Nabi dan Nabi dan juga para sahabat, selepas 1 Syawal, raya kedua tu mereka puasa. Ramai yang berpuasa, sahabat-sahabat berpuasa dengan 6 Syawal, puasa 6 Syawal kan, man sama 6 Syawal ka'annahu sama dahra kullahu kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa-siapa yang puasa 6 Syawal seolah dia berpuasa sepanjang tahun. Itulah Cak, kita ni makanan banyak. Arab mana sibuk buat kuih raya? Kita kuih semperit. Ni tengok kuih macam-macam kuih ada. Kejap lagi kita makan. Macam-macam kuih ada. Arab mana ada? Kita dengan first raya, second raya, third raya, kita makan lemang, ketupat rendang. Jadi, 1 bulan kita punya diet, tengok Cap punya slim sekarang. Segak tu dia. Kan, satgi, ini baru 6 Syawal. Nanti satgi dia bertambah sikit. Ni pun nampak macam kontrol nafas apa? Tak nafas tadi. Kan dia semakin meningkatlah sebab kita mula makan banyak sebab kita tengok budaya Arab dan Nabi pun sama je, mana ada jamuan-jamuan besar-besar. So kita sudah hilang budaya berhari raya dengan spirit asal. Maksudnya saya nak datang rumah kawan saya nak ziarah mak saudara saya. Jadi yang tu kita biasa buat, tapi sekarang kita dah macam tarik handbrake sikit sebab kita kata tunggu kawan tu buat open house. So, sebulan raya ni, dia 1 hari aja raya. Yang selebih tu orang nak raya tu terpulang lah masing-masing kan. Dia tidak ada panduan, kita tidak boleh nak menghalang sebab kalau itu masih yang ada. Sebab mereka dah atok. Aku ambil tarikh ni, kau ambil tarikh ni. Dia dah bagi tarikh kan. Tapi tak adalah juga salah buat open house sebab dia nak strategikan supaya semua boleh berkumpul. Tak adalah hari ni seorang datang, satu family datang, besok satu family datang. Mungkin juga dia nak nampak lebih mudah pengurusan. Tapi itu tidak menghalang untuk kawan-kawan datang berziarah rumah kita. Kita pun jangan pula tak pergi ziarah rumah kawan sebab orang tak buat open house. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Tidak ada masalah sebenarnya untuk kita nak raikan sebulan Syawal. Namun begitu jangan lupa kita bila mana dalam Syawal ni salah satu sunnah
yang kita jangan tinggal, iaitu berkaitan dengan sunnah puasa 6 tu Ustaz. Ya. Seperti yang kata Ustaz sebentar tadi. Sebab apa, pahala dan ganjarannya itu cukup besar. Ibarat kita berpuasa sepanjang tahun. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada sahabat kita sebentar tadi, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan berikutnya Ustaz daripada Facebook juga, daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Aidilfitri buat semua. Apakah amalan tidak sunnah di hari raya yang boleh menyebabkan seseorang itu jadi kufur? Apakah adat dan budaya yang biasa dilakukan pada hari raya yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW? Okey Ustaz. Dan seterusnya, dalam ziarah menziarahi kaum keluarga dan sanak saudara, apakah kesilapan yang kita lakukan ketika menjadi tetamu yang tidak menjaga adab dan tidak mengikut sunnah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Dua soalan Ustaz. Satu berkaitan dengan apakah amalan yang boleh menyebabkan kita jatuh kufur sepanjang dalam kita meraihkan Syawal. Dan yang keduanya adalah berkaitan dengan adab kita di dalam menjadi tetamu di rumah saudara mara sebagainya. Silakan Ustaz. Ya, pertamanya seseorang itu akan jadi kufur kalau dia buat perkara syirik lah. Pagi raya tu dia buat syirik. Pagi raya dia buat sesuatu perkara yang boleh mengeluarkan dia pada Islam. Dia pergi menyembah pokok ke, dia pergi sembah batu ke, ataupun dia mengucapkan perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada kekufuran. Adapun kalau dia melakukan amalan-amalan, sebab itu saya sebut tadi, bila amalan-amalan yang tidak bertentangan dengan syariat, budaya kan, budaya kita tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidaklah membawa kepada kekufuran. Kufur ni benda yang besar, Cak. Dia tidak semudah soalan itu untuk kita menghukum seseorang. Sebab dia perlu sangat teliti dan berhati-hati. Habis kuat pun kita kata perkara itu boleh merosakkan akidah. Kalau sesuatu perbuatan kita buat tanpa melihat kepada implikasinya. Kita ada pemujaan, kita ada buat acara-acara ritual yang terkeluar daripada landasan Islam. Maka itu akan boleh mengundang kepada kekufuran. Itu statement Ustaz lah untuk soalan pertama. Soalan kedua berkaitan dengan adab kita ziarah pergi rumah orang. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kadang orang pergi berziarah rumah orang ni nak tengok orang tu tukar langsir kalau apa kali ni. Ada juga. Jom pergi rumah Kak Jah ni. Tahun lepas dia punya langsir kan hijau. Tahun ni tengok tema kalau apa pula. Tengok Kak Jah punya tema kala ni pula langsir hijau, baju hijau, sofa set hijau, kapet hijau, balang kuih raya pun hijau. Dah macam ketupat dah Ustaz. Dah macam green dah, macam flora dan fauna rumah Kak Jah tu. Macam kawasan rimba. Dah ada orang nak pergi, nak tengok punya pasal. Pergi tengok. Jom kita pergi rumah Kak Jah, tengok apa dia masak hari ni. Dah, bukan itu tujuan kita nak pergi rumah kawan kita. Adab kita berhari raya, kita pergi rumah orang, kita bagi salam. Assalamualaikum. Kan? Waalaikumsalam. Datang, jangan pula tuan rumah kata, ni datang ramai-ramai ada apa? Dah kan raya. Yang tuan rumah pun. Kalau nak melawak boleh kan? Kalau melawak, kalau Cak datang ramai-ramai kata, Cak, mai ada apa ni Cak? Yang melawak apa Ustaz? Ramai raya lah kan? Takkan nak main tak laki surah Fatihah kot kan? Masya Allah. Jadi bila orang datang, kita pun Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jemput naik, masuk. Tapi kalau tuan rumah kata, hari ni kami sibuk lah, datang besok boleh? Takdir katalah ada tuan rumah cakap macam tu, kita nak buat macam mana Cak? Tak apalah, esok kami datang. Update status. Update status. Update status. Apa punya tuan rumah pergi ziarah suruh datang besok. Ini kebudayaan. Jadi mula komen. Al-Quran kata wa idza qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Quran kata kalau kita pergi bertandang ke rumah orang, orang tu tak bersedia menerima kita sebagai tetamu dan disuruh kita balik. Yang demikian itu lebih utama. Mungkin tuan rumah tak prepare. Tak ada apa-apa nak buat kan. Jadi janganlah. Mungkin isteri dia tengah terlantang sakit. Mungkin dah 2-3 hari di rumah dia, anak-anak dia sakit. Tak sempat prepare apa. Dia pun nak raikan kita juga kan. Jadi kata boleh tak datang besok ataupun datang lusa ke. Jadi kalau ada ayat macam tu kita baliklah dulu. Jangan update status. Aduh, yang tu kita gambar nombor rumah apa semua. Aku jangan pergi rumah ni, dia suruh balik weh. Betul Ustaz. Satu lagi Ustaz yang kadang-kadang kita terlepas pandang Ustaz berkaitan dengan bagi salam 3 kali tu. Kalau dah lebih 3 kali pun kadang-kadang orang duk bagi salam sampai orang dia mula-mula bagi salam tu lagu Bayati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab tu. Ketiga pula jawab. Assalamualaikum. Boy, ada orang tak kat rumah tu? Dengar tak? Apa punya tu rumah dia bagi salam 1000 kali. 3 kali. Lepas tu dia bagi salam selang-seli dengan ting-tong pula. Ting-tong.
Tak sabar. Sabar sikit. Boleh, Zat. Kalau 3 kali bagi salam, tuan rumah tak keluar. Baliklah. Nampak kereta ada kan. Dia ngintai-ngintai pula. Kereta ada. Kan nampak macam rumah kipas tu macam TV tu bunyi tapi tak ada orang. Tak buka. Kan dia kata ngumpat pula. Mungkin Update tuan rumah status lagi. update pula status kan. Rumah ni pun jangan pergi weh. Tuan rumah tak jawab salam. Elok lagi yang tadi bagi salam suruh balik. Ini langsung tak ada bunyi lah. Salam lah kalam. Masya-Allah. Jadi kita pergi rumah orang bagi salam 3 kali. Kalau tak jawab kita pergi rumah lain pula kan. Ramai banyak lagi rumah kita boleh ziarah. Bersangka baik ke rumah-rumah yang kita pergi. Kalau orang tu tak sambut lagi, orang tu tak ada, orang tu tak jawab. Tapi jarang berlaku lah, Cak. Jarang, Ustaz. Jarang sangat kita pergi macam mana pun, orang akan sambut kita. Kemudiannya, Cak, bila masuk rumah orang, adab ni, satu lagi benda, bila masuk rumah orang, jangan mata melilau, Cak. Okay. Duk tengok. Dia tengok apa semua pegang balang orang tu belik kan. Dia compare. Yang kita punya mahal lagi. Masya-Allah. Yang kat rumah kita lagi mahal ni murah ni. Dia duk banding-banding. Mata duk melilau. Kadang beraya orang perempuan ni dia raya. Assalamualaikum, Jah. Buat apa? Ni ada kat dapur ni. Ke dapur ke? Ke dapur pula pergi. Tak apalah kalau kawan baik, no problem aja. Adik-beradik, sanak saudara, tak apa. Tapi bila kita duduk di rumah orang, kita duduk dengan adab. Janganlah usik barang-barang rumah orang tu. Kan? Pergi duduk rumah orang, tengok orang tu dah buka TV elok, kita pula ambil remote control tukar channel. Itu bukan rumah kita, rumah orang. Ambil channel pula tukar channel. Bergebut pula adik-beradik. Oh, aku nak tengok cerita ni bergebut. Itu tak ada adab namanya. Sampai rumah orang bagi salam, bila tuan rumah suruh duduk, apa yang tuan rumah hidang, kita makan, kita ucap terima kasih dan kita ringkaskan ziarah tu, kita pergi pula pada rumah orang lain pula bertanya khabar, pergi rumah lain. Itu adabnya. Dan jangan pula daripada rumah orang ni pergi rumah Kak Su pula sebelah tu, dari rumah Kak Jah pergi rumah Kak Su. Kak Su dengan Kak Jah kuih pun sama. Rumah Kak Jah tadi saya ada makan kuih semprit rumah Kak Jah, nampak macam lemau lah. Dah dia pergi cerita pula keburukan rumah. Jadi kita mesti pergi dalam keadaan harmoni dan tidak mengaibkan tuan rumah ni dan tidak cerita sebarang kelemahan rumah ni pada rumah orang lain. InsyaAllah itulah di antara sunnah-sunnah di dalam kita menjadi tetamu ke rumah orang. Jadi sedang betul sekalian, dengan jawapan tadi tu kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jadi sedang betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9. Sebentar saja lagi, Tajalah Ustaz Istimewa Syawal kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sidang tuan sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, Istimewa Syawal kembali kita bertemu menerusi TV9 dekat di hati. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di pagi Syawal ini, mudah-mudahan Allah SWT limpahkan kasih sayang di antara kita bersama dan bagaimana kita merasakan kegembiraan kita dalam hari raya, pastikan kita juga merasakan kegembiraan di negara akhirat sana, negara yang kekal abadi, yakni kita berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua di dalam syurganya, insya-Allah, amin rabbal alamin. Jadi saudara-saudara sekalian, kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan amalan bukan sunnah ataupun tidak sunnah di hari raya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita nak raikan persoalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, insya-Allah Ustaz. Soalannya daripada Puan Mazni Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Da'i. Adakah menziarahi kubur bukan amalan sunnah di pagi raya, tetapi mengapa masih ramai yang mengamalkan amalan ini di Malaysia? Asal ziarah kubur pasti tunggu raya. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ustaz silakan. Dia tidaklah satu yang diwajibkan di pagi raya dan tidak ada nas pun yang suruh kita pergi ziarah kubur pagi raya. Tapi nas-nas yang suruh kita ziarah kubur tu adalah bersifat umum. Lafaz-lafaz dia umum. Jadi bila lafaz tu umum, kuntu nahaitukum an ziyaratal quburi ala fazuruha. Nabi kata dulu aku pernah menghalang kalian daripada pergi kubur, sekarang pergilah
Begitulah umpamanya. Sekarang bolehlah pergi kamu berziarah kubur. Jadi kan lafaz tu umum. Dan Nabi SAW juga mengambil hari-hari tertentu. Nabi tidak akan pergi ziarah Baqi'. Nabi akan pergi Baqi' bagi salam dekat Baqi' ahli kubur. Jadi ini di antara perkara yang saya fikir selagi mana tidak ada nas yang suruh, tidak ada nas yang tegah, maka dia dalam sifat mutlak, dia dalam sifat yang orang nak buat boleh bila-bila masa. Tapi bila dia tunggu pagi raya mesti buat, itu tak berapa tepat lah. Dia wajib kan. Dan kalau dia macam mesti, kalau tak buat tak boleh, itu tak betul. Sebab syariat pun tak suruh. Kita tidak boleh mengatasi syariat. Syariat tak suruh, kita tidak boleh menyuruh orang lain. Tapi kalau kita nak buat secara volunteer, secara tak ada masalah. Sebab ziarah kubur ni hukum dia harus. Secara mutlak harus. Pagi raya saja kita nak pergi kah? Pagi lain tak boleh pergi kah? Boleh. Seeloknya kubur ni kita beberapa kali lah kita pergi ziarah. Beberapa kali kita pergi ziarah, ambil iktibar. Ambil iktibar sebab ini adalah kampung kita akan balik sini, kita akan mati, kita di sini akan disemadikan. Jadi kita pergi kubur ni ambil iktibar. Paling tidak kita menginsafi diri kita ni sebab kita akan mati satu hari nanti dan akan pergi ke kubur. Paling tidak saya juga melihat bahawa pergi kubur ni kita akan bawa family. Dan kita akan bagi iktibar pada anak-anak kita. So ini satu budaya yang bagi saya budaya keinsafan, budaya yang menyedarkan kita perihal hidup dan mati. Adapun soalan berikutnya kita soalan berikutnya tu sama Ustaz, dia berkaitan dengan berkaitan dengan ziarah kubur tu. Jadi Ustaz, apakah pandangan Ustaz bagi mereka yang mewajibkan Ustaz? Orang yang mewajibkan tak boleh mewajibkan. Dia tidak boleh mewajibkan, tidak boleh diwajibkan. Wajib ni bila kata wajib mesti pergi, tak buat jadi berdosa. Jadi berdosa. Berdosa lah kalau tak pergi sebab dia mewajibkan. Kalau kita tanya kalau wajib, mana dalil dia? Dalil yang mewajibkan suruh maka hendaklah kalian di pagi raya pergi ziarah kubur. Kalau ada dalil macam tu, maka kita pun surrender lah. Tapi tidak ada dalil yang demikian. Sebab Nabi SAW juga maklum bahawa pagi raya ini pagi orang nak bersuka. Pagi ini untuk orang bergembira. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi dapati penduduk Madinah sedang bersukaria. Jadi sahabat-sahabat yang datang ni terkejutlah tengok. Apa ni, mereka ni bersukaria pula. Nabi sebut, tak, kamu pun boleh bersukaria. Tunggu dua raya. Raya puasa dan raya haji. Itulah hari kamu bersukaria. Sebab ada juga yang berpendapat, Allah Ustaz, pagi raya kita nak bergembira ni pergi tengok kubur pula. Dia beginilah. Sebab kita feel ada kehilangan. Ada mak ayah kita yang dah tak ada, abang kita dah tak ada, saudara kita dah tak ada yang rapat dengan kita. Jadi kita pagi raya tu kita pergilah untuk rasa tidak lupa mereka sebagai salah seorang ahli keluarga yang sentiasa diingati. Jadi kita visit, kita kubur, kita pergi kubur, kita ziarah, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi Ustaz, jawapannya tidak ada masalah untuk tapi kita tidak boleh mewajibkan lah. Tetapi tidak boleh mewajibkan. Mudah-mudahan kita semua jelas tentang hukum tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk persoalan berikutnya, kita nak melihat soalan daripada penonton kita di rumah. Jom ayo sama-sama kita saksikan VT ini. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya nak tanya, kalau saya nak berziarah tapi dengan niat untuk dapat duit raya macam mana? Boleh ke? Terima kasih. Ni soalan anak-anak muda kita ni Ustaz. Pergi beraya ada niat dah. Pasal niat siap dah tu. Sahaja aku pergi ziarah rumah ini untuk mendapatkan duit raya kerana Allah Taala. Bagaimana Ustaz? Kalau niat nak dapat duit raya tak betul lah. Fa hijratuhu dia kata fa hijratu lima hajara ilai. Hijrah ni betul lah, ni niat ni kan kullu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa kan. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilai. Dia setiap amalan tu bermula dengan niat. Kalaulah seseorang itu berhijrah kerana nak menikahi seorang perempuan, dia akan dapatlah bernikah dengan seorang perempuan. Sebab dia bergantung kepada niat hijrah seseorang. So dia bergantung pada niat seseorang sebelum dia melakukan suatu perkara. Tapi kalau adik tadi nak pergi berziarah semata-mata nak cari duit raya, maka ziarah itu boleh. Dia tidak adalah satu hukum kata maka terbatallah ziarah adik sebab niatnya nak pergi minta duit, cari duit. Tak ada begitu. Ziarah itu tetap berlaku, tetapi dari sudut akhlak dan dari sudut jiwa ni kan. Kita pergi ziarah rumah orang untuk apa? Untuk silaturahim kan, untuk bertanya khabar dan juga untuk mengeratkan perhubungan kekeluargaan
dan juga untuk bermaaf-maafan, untuk menatap wajah yang sudah kian lama tak tatap dan juga untuk menghidupkan suasana kegembiraan di raya. Itu niat asal. Tapi dalam itu orang ulur kita sampul surat, sampul duit, kita ambil lah rezeki kita. Betul tak? Tapi kalau kita nak niat semata-mata nak pergi, takut dia tak ikhlas kita punya ziarah tu. Sekali kita pergi kan, aku pergi nak dapat duit raya. Sampai-sampai orang tu dah makan, minum apa semua, balik. Tak bagi apa-apa. Masih ada rasa hati apa semua. Dia menyesal aku pergi rumah ni, tak ada apa-apa pun dapat. Allah. Kan hati kita dah rosak kan. Mana lebih besar? Duit yang kita terima RM5, RM10 ataupun silaturahim kasih sayang. Silaturahim tu lebih penting, Ustaz. Lagi besar kan. So tidak ternilai. Lihatlah yang lebih mahal daripada yang lebih bentuk sementara ni. Allah Akbar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua ni pesanan untuk anak-anak, untuk adik-adik kita ni nak beraya pastikan niat kita betul. Kalau dapat sampul duit raya itu sebagai bonus sebenarnya. Insya-Allah mudah-mudahan menjawab persoalan daripada saudari yang bertanya sebentar tadi. Jadi Ustaz, kita bagi persoalan berikutnya daripada Facebook daripada saudara Sairul Nizam. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salah satu sunnah di hari raya Aidilfitri ialah menjamah makanan sebelum berangkat menunaikan solat Aidilfitri. Kebiasaannya Rasulullah SAW akan memakan kurma dan Rasulullah akan memakan kurma dalam jumlah yang ganjil pada pagi hari raya. Tapi Ustaz, adakah kita masih mengikuti sunnah Rasulullah SAW sekiranya sebelum berangkat ke masjid kita membedal Ustaz, lemang, ketupat, rendang serta nasi impit dan bukannya kurma? Mohon pencerahan. Assalamualaikum pada Kampung Larut, Tin Taiping. Ustaz, satu soalan yang menarik ni Ustaz. Dia tak ambil kurma tapi dia ambil kurma lain, kurma ayam. Kurma ayam. Ayam masak kurma. Ayam masak kurma. Kambing masak kurma. Sedap tu. Sedap. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara soalan yang dikemukakan oleh saudara kita tadi. Betul lah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan ialah contohnya fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula at-tamarat ya'kuluhunna witran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik tidak akan pergi solat Aidul Fitri sehinggalah baginda makan beberapa biji tamar, kan, beberapa buah biji tamar lah. Jadi mengikut riwayat kata ya'kuluhunna witran, Nabi akan makan cara ganjil, sama ada 3 biji, 5 biji, 7 biji. Tapi yang confirmnya tak adalah sampai 50 biji. Itu bukan. Witir ni maksudnya dalam 3 biji, 3 biji atau 5 biji. Tengok pada berapa biji kita nak makan. Tapi Nabi makan secara ganjil. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi itu di negara Arab lah makan buah kurma. Tapi di negara kita ni apa equal dengan kurma? Kalau kita masih ada lagi buah kurma, ikut sunnah Nabi betul-betul, kita makan kurma jugalah. Kita makan 5 biji kurma, kita minum air kosong atau kita minum teh atau kita minum kopi. Lepas tu kita pergi. Kan, teh jangan. Teh tanpa gula. Without sugar. Hot, panas kan? Without sugar dengan dates ni, buah kurma ni. Cuba balas-balas tengok. Dia masuk kan? Masuk. Kalau teh kita tu manis, kurma tu manis tak masuk. Dia kena teh tu yang pahit, yang tak ada gula dengan buah kurma baru masuk. Sama juga kalau kita minum kopi, kita minum kopi kosong, kopi ni tak ada gula, no sugar, dengan kurma ni kita makan. Dua mesti masuk. Jadi kita lapik begitu dululah. Sebab 1 bulan tak makan jak pagi-pagi. Tiba-tiba kita makan 7 pagi. Macam sahabat kita ni, dia bedal. Dia guna ayat bedal kan. Dia makan ketupat 5 biji, makan lemang, makan rendang, kurma ayam. Juga. Ayam masak kurma. Ayam masak kurma. Sampai dekat masjid tu dah duduk bersandar pula. Dah sebu perut. Sebab dah kenyang sangat. Kita tak adalah begitu. Dia pun namakan dia breakfast lapik perut je. Iftar. Makan sikit, lapik dulu. Tapi kalau tak nak makan kurma, kalau tiap pagi dah makan kurma, takkan pagi dia makan kurma? Boleh. Nak makanlah. Yang lain nak makan lemak, makanlah. Siapa ni sekeping, 2 keping lemak yang potongan tu kan. Makan dengan lemak, rendang sikit. Lepas tu minum air, pergi. Bukan duduk sampai lambat lagi ni nak solat ni 8.30. Lambat lagi ni nak solat 8.30. Ni baru pukul 8. Sampai tu imam dah naik mimbar dah. Masya-Allah. Naik imam dah naik mimbar. Jangan lambat lagi ni, lambat lagi. Dah sampai awak kena solat dekat dekat garaj kereta. Kan? Ramai sangat orang. Jadi kita kena, jadi biarlah
ikut sunnah Nabi itu makan beberapa biji kurma ataupun makan kuih, makan sikit, lapik, minum air, pergi masjid. Nanti balik, lepas tu dah pulun-pulun lah. Tapi jangan rosakkan kesihatan lah kan. Jangan rosak InsyaAllah kesihatan. berpada-pada lah Ustaz. Maksudnya Berpada-pada. di situ sebab tu mana kita sebelum nak pergi ke masjid untuk menunaikan solat sunat hari raya tu makan biar berpada-pada insya-Allah. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, kita nak berhenti berehat sekali lagi insya-Allah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu di rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan amalan yang bukan sunnah di hari raya. Jadi di samping kita bergembira bersama dengan ahli keluarga kita meraihkan Syawal pada tahun ini, pastikan setiap apa yang kita lakukan kita jaga adab-adab kita agar Syawal yang kita raikan ini menjadikan satu cara untuk kita nak menanam benih-benih pahala untuk kita bersama insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kita nak teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini di rancangan Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal, di mana kita nak raikan persoalan berikutnya daripada Facebook daripada saudara Rosdin Samah. Assalamualaikum Ustaz Endai serta warga kerja Tanyalah Ustaz TV3 TV9. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari raya yang sepatutnya menjadi suatu masa bagi mengeratkan lagi silaturahim sesama keluarga bertukar menjadi sebaliknya. Masing-masing menyendiri dengan gadget ataupun handphone di tangan menjadi keutamaannya daripada menyapa dan beramah mesra sesama ahli keluarga dan sanak saudara. Adakah fenomena ini memang tidak sunnah dan patut dibuat sesuatu untuk dihentikannya? Mohon pencerahan Ustaz. Wallahu a'lam. Salam alaihi fitri. Ustaz, satu soalan yang cukup menarik. Dan juga boleh kita kaitkan juga Ustaz. Kadang-kadang sekarang ni bila mana hari raya, macam-macam rancangan-rancangan menarik. Filem-filem menarik, drama-drama menarik. Menyebabkan kadang-kadang tetamu datang rumah, kita tak layan, kita abaikan saja Ustaz. Bagaimana Ustaz dengan pandangan Ustaz berkaitan dengan budaya macam ni Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih Dai kepada para penonton. Budaya membiarkan anak-anak dengan gadget ni, gadget dengan handphone, dengan games dan sebagainya. Ini adalah satu budaya yang cukup membimbangkan kita. Dan merungsingkan kita sebab saban hari kita melihat anak-anak macam hilang hubungan dengan mak bapak. Kita lihat masa makan pun budak ni duk main handphone. Masa minum duk main handphone. Duduk dekat hall pun dengan keluarga pun duk main handphone. Dia punya live tu very handphone. Dengan TikToknya, dengan Instagramnya, dengan WeChatnya. Macam-macam. Macam-macam apps ada. Dan selagi mana apps-apps ni semakin canggih, selagi itulah budak-budak ni semakin intim dengan media sosial mereka. So mak bapak, ibu dan ayah kena disiplinkan anak-anak. Saya pun ke arah untuk mendisiplinkan. Dan saya pun sangat prihatin bila makan, bila mak ayah bercakap, please tengok mak ayah bercakap dan masa makan, no handphone. Time bersama keluarga. Dan ada masa untuk bersama you nak guna handphone, masa tertentu. Dan bila musim raya ni, mak ayah kena tegur. Dia tak boleh kita nak membiarkan anak-anak ni sehingga dia sudah menjadi satu budaya kebiasaan dengan dunia gadget dia. Tapi kadang-kadang kita nak cakap macam mana, Cak? Mak ayah pun sama. Sama naik. Mak ayah pun sama. Mak ayah pun sama naik. Duduk dengan anak-anak. Anak-anak ada kat sebelah ni, mak duk sibuk main handphone. Mak pun sibuk dengan WhatsApp, grup itu, grup ini dengan itu. Mak pun dah pandai tengok TikTok. Mak pun dah main IG. Macam-macam mak pun sibuk.
ayah pun sibuk. So family kita ni jadi family yang tak ada communication jadinya. Masing-masing dah sibuk dengan handphone, masing-masing sibuk dengan dengan yang namanya gadget ni. So benda ni akan bawa kepada kemudaratan. So saya berpendapat dalam bulan yang mulia ini, dengan Syawal ni, kita kena disiplin anak-anak kita ni supaya masa kita bercakap, masa kita berbincang ahli keluarga, masa kita makan, masa ziarah menziarahi, no phone. Simpan telefon. Saya kadang bagi tahu, abah ambil balik telefon tu nanti. Saya bagi tahu terus terang, saya kata kalau you all tak boleh nak disiplinkan dengan handphone, tak boleh nak bagi priority mana utama, mana yang tak utama, so abah akan ambil balik handphone ni. So abah tak kisah kan, abah akan buat tindakan. So itu adalah memberitahu lebih awal kepada anak-anak. Mungkin kata apa abah ni zalim lah. Bukan, saya dah bagi tahu awal. Handphone tu bukan itu tujuan dia. Sehingga you tak nak bercakap dengan mak saudara, tak nak bercakap dengan pak saudara, tak nak bercakap dengan sepupu sepapak, you sibuk dengan handphone. Dulu kita mesra, dulu tak ada musim, tak ada handphone. Ni cak lain cak. Rapat dengan kawan-kawan, nak sembang dengan kawan-kawan, tak ada WhatsApp, ambil gambar kau kat mana. Kita kayu bersikal cari kawan. Balik kampung mandi sungai. Mandi sungai, lestik burung, tangkap ikan. Jadi life kita ni memang kita enjoy, kita manfaatkan alam yang Tuhan bagi ni untuk mengisi dengan masa-masa kosong kita dulu. So anak-anak kita kena disiplin. So mak ayah tolong perhatikan anak-anak ni supaya mereka dapat mendisiplinkan diri dengan media sosial ataupun dengan gadget-gadget ni, dan kuncinya ada di tangan ibu dan ayah. Kita tak mahu seperti mana Tuhan sebut pada kita ni. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan shadida. Dan janganlah hendaknya, wal yakhshal ladzina law taraku, dan hendaklah kalian takut, hendaklah mereka takut kalau mereka tinggalkan satu generasi yang lemah sifat dia. Lemah, dhi'afa, khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah beri peringatan, jangan hendaknya kita tinggalkan satu generasi yang lemah Syak. Lemah. Dia lemah apa? Tak kenal, tak tahu adab tu apa, tak tahu budaya itu apa, tak tahu agama. Dia semakin jauh sebab dunia dia adalah dunia gadget. Kita tak mahu. Jadi anak kita jadi lemah besok. Kita nampak dia sudah ada dalam bentuk satu penjajahan baru, kolonial, the new colonial dengan new order ni. Campak handphone, orang semua hancur. Orang semua hanyut, habis. Suami dengan isteri pun dah hilang dah komunikasi. Betul tak? Isteri dulu kalau nak panggil suami makan, dia akan datang ke bilik di mana tempat suami duduk. Dia kata, bang, jom makan dah siap. Sekarang, isteri akan tag saja. You kat mana? Makanlah. Jom makan. Jadi sekarang communication tu semakin break. So kita tidak ada hubungan komunikasi dalam keluarga. So kena disiplin. Mak ayah tolong perhatikan anak-anak. InsyaAllah. Kita jangan biar hari ni. Kadang kan kita kena buat tindakan tegas. Kita kena ambil. Kalau dia tak dengar juga, sekali dua kali bagi warning, ambil. Dia menangis. Menangis, meronta-ronta menangis, tak apa. Biar dia menangis hari ni daripada kita menangis esok. Betul Ustaz. Yang tu benda yang kita takut kan. Biar dia menangis hari ni. Biar dia menangis hari ni tak apa. Jangan kita menangis 3-4 hari lepas akan datang ataupun akan datang kita pula menangis. Tak ada faedah dah masa tu. Ingat, Allah ni uji kita dengan harta kita boleh tahan. Allah boleh uji kita dengan kedudukan jawatan, kita boleh tahan. Tapi kalau Allah uji dengan anak pinak, dengan zuriat keturunan, itu masa kita akan rebah. Betul Ustaz. So itulah baik kita daripada sekarang, biarlah kita kena kental jiwa sikit. Janganlah tengok pada orang lain. Alah budak-budak sekarang ni biasalah Ustaz. Apa benda yang biasa tu bang? Budak sekarang ni dunia zaman sekarang. Apa yang abang nak dunia sekarang ni? Di dunia biarlah berubah. Tapi orang Islam tak boleh berubah. Dia mesti orang Islam bawa prinsip asas tu mesti kekal. Jati diri Islam tu mesti ada. Betul tak? Jadi janganlah sampai hanyut bersama dengan teknologi. Itu pesanan saya. Itulah dia. Biar kita menangis hari ini sebagai ibu bapa, jangan kita menangis di kemudian hari, Ustaz. Jadi Ustaz, sebenarnya kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Jadi alhamdulillah berkat kita bertemu pada pagi ini, di pagi Syawal ini juga. Mudah-mudahan banyak input-input yang Allah yang Ustaz telah perkongsikan kepada kami. Dan juga Ustaz, jadi sedikit kesimpulan Ustaz, agar apa yang kurang jelas dapat diperjelaskan. InsyaAllah silakan Ustaz. Terima kasih kepada Da'i Luqman, kepada para penonton. Kita dah bincang panjang lebar isu berkaitan dengan amalan yang bukan sunnah di bulan Syawal atau di hari raya ni kan.
So di antara perkara yang saya sebut sebagai satu ulang kaji, kita hendaklah buat persiapan di malam raya untuk sambut hari raya. Masuk aja Syawal, 1 Syawal kita mulakan dengan takbir dan bertahmid, berdoa banyak-banyak sebab malam itu Tuhan kabulkan doa. Dan malam itu jangan dibiarkan masjid surau berkosongan, rumah kita sunyi senyap sebab sebelum tu kita bertadarus, kita terus baca Quran, kita juga solat-solat sunat. Kalau saya nak sarankan malam tersebut kita solat sunat tasbih, solat sunat tasbih dan solat sunat hajat, solat sunat taubat dan sebagainya. Kemudian pagi raya tu kita bangun awal, pergi masjid, solat berjemaah, kita mandi, bersihkan diri, pakai cantik-cantik, pakai harum-harum, kita keluar daripada rumah, kalau boleh masjid dengan rumah kita tu nampak menara masjid, jalan kaki je lah anak beranak, bertakbir, bertahmid sepanjang jalan kita pergi jalan lain, balik jalan lain. Tapi sebelum berangkat pergi, kita jamah dulu makanan. Kan jamah dulu makanan. Lepas tu balik itu kita bersalam-salaman, lepas tu kita ziarahi dan juga kita bermaafan antara satu sama lain. Bulan Syawal, bulan yang mulia, jangan dihabiskan dengan duduk depan TV walaupun macam-macam rancangan. Boleh selang-seli, tak apa. Saya bukanlah seorang yang saya bukanlah anti dengan hiburan. Saya boleh, tak ada masalah, tapi biarlah dia berpada. Dia hiburan ini dia macam garam dalam lauk. Garam dalam lauk, ngam-ngam baru dia sedap. Kalau lebih, dia akan rosak. Kita tak mau begitu kan. Jadi jangan habis rosakkan. Dia akan jadi rosaklah amalan kita sepanjang Ramadan, sehingga dengan Syawal kita tak dapat disiplin diri kita. Insya-Allah mudah-mudahan dengan kefahaman kita terhadap sunnah Nabi dan juga amalan-amalan yang dibenarkan di bulan Syawal dan juga di hari raya dapat mempertingkatkan lagi kefahaman kita terhadap Islam dan semakin baik kita punya penghayatan dalam ajaran Islam. Terima kasih. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan kesimpulan Ustaz tu dapat membukakan kepada kita apakah benda yang sepatutnya kita lakukan di pagi hari raya. InsyaAllah. Jadi Ustaz, sebagai penutup Ustaz, sedikit bacaan doa. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di bulan yang penuh barakah ini, di bulan Syawal, di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz ini, kami menadah kedua tangan kami, ya Allah. Apalah kiranya Kau ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa anak cucu kami, ya Allah. Dosa sanak saudara kami. Dosa jiran tetangga kami. Dosa sahabat andai kami, ya Allah. Kau ampunkan kami, ya Allah. Kami banyak dosa, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami kekuatan untuk terus beramal soleh di bulan Syawal ini. Semoga kami juga dapat menghabiskan puasa 6 Syawal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga bulan ini akan mengingatkan kami kepadamu sentiasa, ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, di bulan yang penuh barakah ini juga kami mohon, apalah kiranya Kau angkat segera COVID-19 daripada permukaan bumi ini, ya Allah. Bagi mereka yang positif COVID, Kau berilah mereka kesembuhan. Bagi kami, ya Allah, Kau hindarilah kami daripada musibah yang sangat berbahaya ini, Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Jazakallah khairan katsira Ustaz di atas puasan ilmu pada pagi ini. Amin. Mohon dihalalkan segala ilmu yang diberikan berkaitan dengan kita. Jadi sidang putus sekalian, pastikan kita patuhi dengan tips. Kalau kita dah kelewatan untuk amalkan pada tahun ini, pastikan di Syawal tahun hadapan kita mampu untuk amalkan setiap sunnah yang telah diajarkan oleh baginda SAW pada pagi Syawal tersebut, insya-Allah. Jadi sidang putus sekalian, saya Dayung Luqman mohon maaf, mohon ampun maaf sekiranya ada sebarang kekurangan sepanjang kita bersiaran pada pagi ini. Ingat, jangan lupa untuk saksikan rancangan Channel Ustaz di episod yang akan datang. Tanyalah Ustaz Istimewa Syawal, biar tahu jangan keliru. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.